Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Apa khabar? Semoga anda berada dalam keadaan yang sihat dan juga sejahtera. Terima kasih kerana menyaksikan siaran kami Selamat Pagi Malaysia hari ini di TV1 dan juga saluran berita RTM. Hujung-hujung minggu ni kan pastinya ada banyak perkongsian menarik yang kami telah pun susun untuk anda semua. Tapi macam biasa di permulaan siaran kita nak bawakan kepada anda perkembangan berita terkini dan juga semasa. Kita ikuti perkembangan tersebut pertama sekali di laman Instagram Berita RTM berkenaan dengan sistem padu di mana untuk pengetahuan anda semua pendaftaran sistem padu tidak akan dilanjutkan dan sistem ini seperti kita semua sedia maklum tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan subsidi bersasar mengikut garis kata kerajaan tidak akan berhasrat untuk melanjutkan tempoh pendaftaran sistem padu yang dijadual berakhir pada 31 Mac ini untuk memastikan pelaksanaan subsidi bersasar mengikut garis masa yang ditetapkan. Juga kenyataan daripada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, setakat ini kerajaan perlu menanggung sekurang-kurangnya RM2 bilion sebulan bagi kos subsidi petrol sekiranya menangguhkan pelaksanaan subsidi yang bersasar ini, dan pihaknya akan menggunakan data sedia ada sebagai mekanisme memberi bantuan dan akan mencari alternatif lain bagi golongan yang tercicir sekiranya ada. Jadi baki ada beberapa hari saja lagi ni. Pastikan anda dengan kadar yang segera selekas mungkin untuk memastikan anda mengisi maklumat-maklumat anda dalam sistem padu ini. Mudah saja sebenarnya. Kalau anda mempunyai sebarang kesulitan untuk mengisi sistem padu ini, jangan risau, sebenarnya anda ada masa lagi untuk mendapatkan maklumat-maklumat dan juga informasi yang diperlukan untuk mengisi dalam sistem padu ini. Ada beberapa hari lagi sehingga hujung bulan ini 31 Mac 2024. Perkembangan berita seterusnya kami nak bawakan kepada anda berkenaan apa yang berlaku di Rusia, Bandaraya Crocus Moscow, di mana semalam berlakunya satu insiden tembakan dan Malaysia sememangnya mengutuk serangan keganasan ke atas Dewan Bandaraya Crocus Moscow yang menyebabkan kematian sekurang-kurangnya 60 individu manakala lebih 145 yang lain cedera, kata Kementerian Luar Negeri dalam satu kenyataan. Malaysia merakamkan ucapan takziah dan simpati kepada Kerajaan Persekutuan Rusia serta kepada keluarga mangsa yang terlibat. Pendirian Malaysia adalah amat jelas, menolak sekeras-kerasnya segala tindakan keganasan dan ekstremisme dalam semua bentuk dan juga manifestasi. Untuk pengetahuan anda semua, tembakan rambang tersebut telah pun diakui oleh kumpulan Daesh yang bertanggungjawab melakukan serangan tersebut, dan untuk pengetahuan anda semua, penyerang memakai seragam celoreng memasuki bangunan, melepaskan tembakan secara rambang dan juga melemparkan bom tangan. Menteri Kesihatan Rusia Mikhail Murashko berkata setakat ini 115 orang dimasukkan ke hospital, termasuk 5 kanak-kanak. Walau bagaimanapun, setakat ini apa yang sudah pun disahkan, tidak ada rakyat Malaysia yang berdaftar di Moskow yang terlibat dalam serangan tersebut. Apa-apa pun kita doakan agar mangsa-mangsa yang terlibat dikurniakan kesembuhan dengan kadar yang segera. Okey, daripada berita luar negara apa yang berlaku di Moskow, kita nak kembali ke Malaysia hari ini, nak berkongsi pada anda berkenaan dengan cuaca panas, di mana Malaysia memang meramalkan untuk beberapa dalam minggu ini akan berlakunya peningkatan suhu disebabkan oleh cuaca yang panas. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menasihatkan untuk sebarang aktiviti luar kelas ditangguhkan sementara waktu di lokasi yang berstatus cuaca panas tahap 1, iaitu keadaan suhu maksimum harian melebihi 35 darjah Celsius hingga 37 darjah Celsius, kata Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Muhammad Razia Berhassan. Sekiranya status cuaca bertukar kepada status gelombang haba, Kementerian Pendidikan KPM boleh mengambil tindakan mengikut Pelan Tindakan bagi menangani gelombang haba 2016, di mana Pelan Tindakan Pengurusan Risiko Kesihatan akibat gelombang haba 2021 oleh KKM dan juga Garis Panduan Penutupan Institusi Pendidikan oleh KPM. Jadi, ialah belum puasa ni kan, seeloknya kalau kita tidak ada sebarang urusan
keputusan di luar, sebaik-baiknya berada di rumah sajalah. Saya yakin sekarang ni kalau kita duduk rumah pun akan terasa bahangnya kan. Kalau ada angin masuk lalu di pintu ataupun di tingkap anda pun terasa panas. Bayangkan kalau kita berada di luar rumah, ini akan menyebabkan anda dehidrasi, berisiko untuk terkena straba. Jadi itu adalah satu yang sangat bahaya. Kalau boleh, contohnya macam hujung minggu ni kan, tidak bekerja, seelok-eloknya berada di rumah sajalah, sebab kita pun terutama umat Islam berada dalam keadaan berpuasa untuk memastikan kita tidak terlalu dahaga dan juga dehidrasi. Okey, satu lagi, bila kita cerita berkaitan umat Islam, bila puasa ni, selepas puasa adalah Hari Raya Aidilfitri kan? Jadi untuk pengetahuan anda semua, ini perkara biasalah, tapi kita nak berikan informasi pada anda semua di mana aliran trafik dijangka akan melonjak. Sebanyak 20% petugas lebuh raya akan ditambah. Dijangka 180,000 kenderaan sehari akan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak ketika waktu puncak menjelang Aidilfitri. Jelas Pengurus Besar Kanan Anil Berhad Datin Razimah Muhammad Razi yang itu akan meningkat berbanding hanya 105,000 kenderaan pada hari biasa. Jadi untuk mengatasi sebarang masalah kesesakan aliran trafik yang dijangka bakal berlaku sewaktu perayaan Hari Raya Aidilfitri nanti, mereka akan menambah kaki tangan ataupun petugas sebanyak 20%. Jadi pihak yang bertanggungjawab sudah pun melaksanakan tugas mereka. Kita juga perlu melaksanakan tanggungjawab kita untuk memastikan agar baki di kad touch and go anda mencukupi. Pastikan anda mengikuti peraturan-peraturan di lebuh raya untuk mengelak sebarang kesesakan ataupun sebarang kemalangan sewaktu-waktu puncak di perayaan Hari Raya Aidilfitri nanti. Okey, itu perkembangan pada pagi ini kami boleh bawakan untuk anda. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tular kononnya ahli Parlimen Seputih Teresa Kok anti-Islam. Menerusi perkongsian di WhatsApp, penghantar dakwa pemimpin berkenaan tak setuju Islam jadi agama rasmi persekutuan. Bagi meyakinkan orang ramai, pautan artikel berkaitan diterbitkan sebuah blog turut dilampirkan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Ia turut disahkan Tuan Badan. Penelitian mendapati artikel yang dikongsi ditulis pada 2019. Ia terus dikitar semula dan jadi kempen politik murahan pihak tertentu meski Mahkamah Tinggi memutuskan kandungannya berunsur fitnah. Henti cipta persepsi palsu, jangan sebar fitnah. Penyebarannya adalah jenayah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, segmen Seleksi Pagi pada hari ini, kami nak bawa anda terbang ke Melaka, Bandaraya Bersejarah. Kita nak bersama dengan Melaka FM dengan DJ Cikgu Murni untuk perkongsian apakah aktiviti yang akan berlaku di sekitar Melaka. Silakan Cikgu Murni. Berterima kasih rakan pengacara Syuhaida di studio Selamat Pagi Malaysia, Nadi Sri Pagi yang boleh anda tonton di saluran berita RTM, MyTV 123 dan juga di TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Untuk seleksi pagi hari ini, bertemakan saya Murni Safinas Abu Salim ataupun dikenali sebagai Cikgu Murni di Melaka FM yang boleh anda dengarkan kami di frekuensi 102.3 maupun tentunya boleh dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Hari ini saya bertugas bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Ya, dan sebelum saya kongsikan beberapa aktiviti sekitar negeri Melaka, saya nak kongsikan dahulu beberapa program ataupun rancangan di Melaka FM untuk hari ini siaran 102.3. Pagi ini kita akan berpantun ya. Yang mana seperti biasalah berpantun kami akan belanja lagu untuk rakan-rakan pendengar di luar sana dan anda kata anda ingin turut serta
hantarkan kiriman pantun anda, juga ucapan permintaan lagu di WhatsApp kami 0108061023. Dan selepas saya bertugas nanti untuk hujung minggu Melaka FM 12.30 hingga 6 petang bertemankan DJ Lia. Nantikan ya segmen 34 je #kita suka di Melaka FM ya 3.40 minit petang nanti, industri kreatif yang mana kami bawakan kepada anda tetamu Mizi Khamis. Anda boleh saksikan, boleh tonton di Facebook Live, juga di TikTok Live Melaka FM. Hujung minggu Melaka FM bermula 6 petang hingga 12.30 malam. Hari ini bertemankan DJ Emilio Kos, yang mana sepanjang Ramadan ini di Melaka FM setiap malam kami akan sajikan anda dengan tadarus Al-Quran. Itu dia sedikit berkenaan dengan siaran perjalanan Melaka FM untuk hari ini. Saya nak kongsikan berkenaan dengan beberapa info sekitar negeri Melaka ya. Ini berkenaan dengan bekalan air bagi negeri Melaka menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri awal April nanti dijamin mencukupi dan tidak terjejas meskipun negara kini dilanda kemarau dan fenomena El Nino. Dan dikongsikan oleh Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri, Datuk Hamid Maitin Kunju Bashir, setakat ini bekalan air semua empangan utama di negeri Melaka mampu bertahan hingga Jun. Dan dikongsikan lagi oleh beliau ya, setakat 21 Mac paras air di empangan Durian Tunggal adalah sebanyak 80%, empangan Jus sebanyak 95.7% dan empangan asahan sebanyak 95.5%. Selain itu juga kita nak berkongsikan juga untuk semualah yang berada ketika ini ya, sedang menonton ketika ini, Melaka bakal menerima penerbangan dari 2 buah negara yang mahu menjadikan negeri Melaka sebagai destinasi pelancongan kesihatan. Cukup menarik. Dikongsikan oleh Timbalan Esko Pelancongan, Warisan Seni dan Budaya Negeri Melaka, Datuk Zaidi Atan, penerbangan sewa khas ini akan membabitkan pelancong kesihatan dari Dhaka, Bangladesh dan Jakarta, Indonesia. Dan dikongsikan oleh beliau lagi ya, perkembangan positif ini sekaligus berupaya merancangkan lagi sambutan Tahun Melawat Melaka 2024 yang mana penerbangan pertama dijangka akan diterima pada 1 Mei depan ya. Dan dikongsikan juga bahawa kekerapan penerbangan yang dijangka diterima bagi subsektor pelancongan kesihatan ini ialah 2 kali seminggu, iaitu membabitkan tempoh masa 4 hari 3 malam bagi setiap pelancong ya. Baiklah, nak kongsikan juga untuk semualah rakan-rakan yang ketika ini sedang menonton ya. Seramai 1,250 rakyat Melaka yang memerlukan dalam kalangan asnaf dan golongan sasar kurang bernasib baik ya disantuni menerusi program Jelajah Ramadan yang diadakan di semua 3 daerah di negeri Melaka. Dikongsikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof ya. Menerusi program ini, kerajaan negeri Melaka juga menyampaikan sumbangan kepada individu yang berkenaan. Baiklah, setakat ini sahaja untuk sesi pagi di Melaka FM. Untuk semua yang sedang menonton ketika ini, jaga diri sepanjang Ramadan ini dan jangan lupa untuk kita sama-sama merebut keberkatan di bulan yang penuh kemuliaan. Terima kasih kepada penerbit Syazmi Izzuan. Kita kembali bersama Syuhaida. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Murni untuk perkongsian berkenaan aktiviti apa yang berlaku di sekitar Melaka. Cikgu Murni daripada Melaka FM untuk segmen Seleksi Pagi. Seterusnya kami nak bawa anda saksikan ini ada satu video yang bertajuk Marhaban. Hari ini kita akan kongsikan tajuknya iaitu Istiqomah Beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang bermaksud, tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepada aku. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita bahawa matlamat Allah ciptakan jin dan manusia itu adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Justru itu, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Kewajipan kepada kita di bulan Ramadan adalah berpuasa. Justru itu, puasa adalah salah satu ibadah yang mesti kita tunaikan sebagai umat Islam bersempena datangnya Ramadan kita pada tahun ini. Namun
begitu, dalam beribadah kita perlu istiqamah, berterusan, tidak sekadar terhenti pada masa dan waktu ketika tertentu sahaja, tetapi berterusan sepanjang masa dan ketika. Begitu juga dengan Ramadan kita pada kali ini. Kita beribadah di sepanjang bulan Ramadan, istiqamah daripada awal bulan sehingga ke penghujung bulan. Jangan sekadar bersemangat di minggu pertama saja dalam beribadah, tetapi sehingga ke hujung bulan. Dan seterusnya, apabila kita keluar daripada Ramadan, kita terus istiqamah beribadah juga pada bulan-bulan yang lain. Walaupun tidaklah puasa wajib sebulan itu ada pada bulan yang lain, tetapi kita boleh berpuasa sunat di bulan yang lain, kita boleh juga sembahyang malam di bulan yang lain, kita tetap juga boleh bersedekah di bulan-bulan yang lain. Ini yang ulama pesan kepada kita supaya kita tidak hanya menjadi hamba kepada Ramadan, tetapi kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba Allah, dia tidak beribadah sekadar bermusim, tetapi dia beribadah istiqamah sepanjang masa dan ketika selagi mana hayat di kandung badan, sehinggalah dia kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu masa yang ditentukan oleh Allah nanti. Kita perlu istiqamah dalam beribadah. Namun, daripada dimensi mana yang apakah yang perlu kita istiqamah? Dalam dimensi lisan kita, hati kita dan juga perbuatan kita. Istiqamah dalam menjaga hati kita daripada mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang mazmumah. Istiqamah menjaga lisan kita daripada memperkatakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang keji. Dan istiqamah di sudut perbuatan kita supaya kita sentiasa melakukan perbuatan yang baik sahaja di bulan Ramadan yang mulia ini. Ingat, buat lakukan perbuatan yang baik saja di bulan yang mulia ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dapat dinafikan penawaran harga barang keperluan sempena Hari Raya seperti baju raya, kuih muih, kain langsir dan seleksi peralatan rumah mula menarik perhatian pengguna berbelanja sakan hingga sebahagiannya lupa mencongak kemampuan kewangan masing-masing. Harga yang ditawarkan jauh lebih murah, dilihat berbaloi hingga berlaku pembaziran tanpa disedari. Sempena kempen jualan Aidilfitri, sebahagian penjual dilihat mengambil kesempatan menawarkan pelbagai promosi harga runtuh untuk mengaburi mata pengguna dan mengawal keuntungan berlipat kali ganda. Situasi ini menyebabkan objektif pelaksanaan jualan ramah tersasar dan impaknya ditanggung oleh pengguna yang ramang mata akibat leka berbelanja kelengkapan perayaan. Aidilfitri merupakan hari kemenangan dan kegembiraan setelah hampir sebulan umat Islam melaksanakan ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Secara dasarnya, umat Islam dituntut untuk merayakan sambutan Aidilfitri mengikut sunnah Rasulullah secara sederhana dan elakkan pembaziran. Dalam situasi sebegini, kita sebagai pengguna perlu bijak membuat pilihan bersandarkan kepada aspek keperluan dan bukannya kehendak yang selalu dipengaruhi nafsu dan emosi yang sukar dikawal. Buatlah pilihan terbaik, berbelanja dengan bijak. Berbelanja dengan bijak itu kan ramai yang belum mahir lagi dengan teknik-teknik untuk berbelanja dengan bijak ini. Jadi hari ini kita bawakan seorang tetamu untuk kita berbincang bagaimana sebenarnya kita boleh berbelanja sewaktu Aidilfitri tanpa memboros. Jadi hari ini kita bawakan seorang tetamu. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Kita bawakan hari ini di studio Dr. Zarina Yusof, pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan Fakulti Perniagaan Ekonomi Universiti Melaya. Dr. Zarina, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujung minggu bersama kita hari ini di studio kan. Selalunya kalau pensyarah ni hujung minggu ni kalau dia tak ada kelas dia tidur di rumah. Jadi ini adalah satu orang kata jihad jugalah ya daripada doktor untuk berkongsi dengan penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini berkaitan dengan topik kita. Cuma doktor, kalau kita boleh mulakan perbincangan kita pada pagi ini terlebih dahulu kan. Setiap tahun kita tahu dan juga maklum memang ramai yang akan membuat persiapan untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Cumanya ialah kita harga sekarang ni semakin tinggi, semakin berlambung naik harga kuih, harga baju, semua persiapan dan sebagainya. Ramai yang mengadu di media sosial mahalnya barang baju sekarang kan. Betul. Baju raya kita nak berhias pun kadang-kadang terlalu mahal doktor ya. Jadi bagaimana, adakah pada pandangan doktor ini sebenarnya persiapan untuk ke arah Hari Raya Aidilfitri ini merupakan sememangnya satu keperluan ataupun hanyalah psychologically mengikut trend dan juga budaya kita yang membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri? Okey, terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi pandangan. Sebenarnya persiapan untuk menyambut raya adalah sesuatu
kewajipan yang kita buat ya. Tetapi di sini dalam melakukan persiapan menyambut hari raya ni, kita perlulah ikut kemampuan kemampuan dari segi pendapatan kita. Bagi saya, mereka yang berpendapatan tinggi yang tak ada masalah dengan berpendapatan, tak ada masalah nak berbelanja ikut pendapatan mereka ada. Tetapi bagi mereka yang kurang bernasib baik yang berpendapatan rendah, kita dapati kenalah berbelanja ikut keadaan kemampuan mereka. Sebenarnya adalah sunnah membeli pakaian baru di pagi hari raya. Tetapi kita dapati juga adalah sunnah kalau kita dapat memakai pakaian yang terbaik yang kita ada, yang pada kita, pada pandangan kita yang terbaik. Tak semestinya pakaian yang kita baru beli. Dan juga di sini pada masa kini, kita dapati dengan adanya media massa sekarang, kita dapati kita masih berpeluang untuk membeli pakaian baru pada harga yang murah. Iaitu kalau kita tengok seperti di TikTok, kalau kita tengok di Shopee, mereka masih menawarkan harga yang berpatutan dan murah. Tetapi sekiranya memang kita tak mampu, saya rasa tak mengapa. Tak semestinya kita perlu memakai pakaian baru, sebab itu hanyalah satu sunnah kalau kita mampu tak mengapa, tapi kalau kita tak mampu, memadai kita meraihkan hari raya itu dengan semeriah yang kita boleh lakukanlah. Itulah yang bila doktor kata tak mampu tu tak mengapa, sebab ini adalah perkara sunnah saja. Bukan diwajibkan setiap kali hari raya mesti kena beli baju baru kan. Tidak. Tapi contohlah kan, doktor, saya bagi contoh dalam satu komuniti kan. Ada satu keluarga ni je yang tak beli baju raya baru. Dia recycle baju lama yang masih elok, which is masih lagi sunnah kan. Masih sunnah. Tapi lah bila kita duduk berkomuniti ni, orang akan bercakap pula, dia risau pula apa yang orang berkata tentang dia. Jadi itu memberikan tekanan untuk keluarga ini kan, untuk beli baju baru tapi tak mampu. Saya rasa sekarang masyarakat kita berbeza dengan masyarakat dulu. Masyarakat sekarang adalah masyarakat yang lebih mengambil berat, bertimbang rasa, penyayang, dan kita dapati pada masa sekarang ramai yang berkemampuan, dan juga ada juga agensi-agensi seperti surau, madrasah atau mana-mana agensi kerajaan atau swasta, mereka mempunyai aktiviti iaitu memberi pakaian baru, wang raya untuk mereka yang kurang berkemampuan atau kita boleh katakan kepada golongan rentan ini. Yalah, cerita dia sekarang ni itu untuk mereka yang tidak berkemampuan, tapi untuk mereka yang mampu ni kadang-kadang dia membeli sampai dia jadi tak mampu. Faham tak? Maksudnya dia ada duit sebenarnya untuk beli barang-barang keperluan Hari Raya Aidilfitri, tapi disebabkan kehendaknya tu dia dah overspend. Jadi bila tiba hari raya tu dia jadi masuk dalam golongan yang tak mampu lah, sebab dia dah overspend kan. Jadi kita tak nak terma boros ni jatuh dekat mereka. Bagaimana untuk kita menasihati mereka ni, doktor? Okey, itu apa yang kita rasakan. Tapi pada masa sekarang dalam keadaan kita baru pulih saja daripada pandemik COVID ni, saya rasa ini bukanlah satu isu di sini, sebab ramai sekarang lebih berpendidikan, berpengetahuan, mempunyai lebih maklumat, mempunyai lebih pilihan. Mereka ada berbelanja dengan lebih berhati-hati dan berhemah, dan juga mereka lebih berjimat. Jadi di sini yang berbelanja lebih ni adalah mereka yang memang berpendapatan tinggi, dan saya rasa tak jadi masalah untuk mereka yang berpendapatan tinggi atau yang berkemampuan. Macam M40 ada yang
M40 ni ada banyak kategori. betul. Yang tinggi, yang tengah. Mereka boleh saja berbelanja ikut kemampuan mereka dan sini sangat-sangat diperlukan perbelanjaan untuk golongan tinggi yang M40 yang berkemampuan ni memang sangat diperlukan pada masa sekarang sebab bila mereka berbelanja ini merupakan perniagaan pendapatan kepada peniaga-peniaga kecil tadi. Jadi seterusnya ini dapat menjanakan pendapatan negara. Memang ini yang sangat-sangat kita perlukan sekarang. Kalau mereka tak berbelanja, bermakna mereka menyimpan. Jika mereka menyimpan, ekonomi tak bergerak. Tidak ada kitaran ekonomi so kita perlukan mereka berbelanja walaupun kita nampak mereka boros tapi mereka mampu. Ada positif side dia lah kan yang belanja ni. Faham? Okey, jadi bila kita nak cerita berkenaan dengan keperluan Hari Raya ni, pada pandangan doktor, apakah yang perlu diberikan tumpuan, barang-barang, item-item yang perlu diberikan keutamaan terlebih dahulu dalam penyediaan Hari Raya Aidilfitri ni? Macam checklist kahwin pula kan? Raya pun kena ada checklist juga ni. Semestinya biasanya kalau kita tengok kita sendiri makanan, pakaian yang lain tu kita tengok keperluan kedua lah, macam nak ganti lansir ke sarung cushion, saya rasa taklah yang itu makanan sebab ini penting sebab pagi raya, malam raya, apakah makanan yang perlu kita sediakan supaya kita dapat meraihkan satu Syawal tu dengan meriahnya supaya kita dapat berkumpul dengan anak beranak, saudara mara. Dan di sini kita lihat juga pakaian juga adalah juga merupakan satu perbelanjaan yang diberikan perhatian, tetapi macam saya kata tadilah ikut kemampuan. Saya sendiri beberapa tahun tak beli pakaian baru. Okey. Amazed. Betul. Sebab it comes up from a woman kan, datang daripada seorang wanita. Doktor memang tak beli lah. Memang saya tak beli. Doktor recycle baju. Kan sebab baju pandemik tak sempat pakai. Betul. Banyak pakaian saya yang masih elok lagi, yang masih baru lagi. Saya pakai juga. Saya memang tak berbelanja. Cuma tahun ni saya beli. Untuk tahun ni. Setelah berapa tahun tak beli. Dimaafkanlah sebab doktor dah beberapa tahun tak beli kan. Tahun ni dia beli, kira okeylah sebab sekarang ni pun trend fashion sekarang pun kalau doktor perasan kan, baju raya lah kita cakap sebab baju raya sekarang kan banyak mix and match baju, tak semestinya sepasang colour yang sama itu. Jadi kita boleh menggayakan kembali baju-baju lama kita tu kan. Betul. Tapi saya rasa kat sini kalau kita nak pakai sedondon pun warna yang sama masih kita mampu juga, harga mampu milik sebab kalau kita tengok di TikTok murah je kadang-kadang tu. Ada yang mahal. Jadi kita boleh buat pilihan. Pilihan masing-masing. Sebab dekat platform TikTok ni dia peniaga tempatan, lokal kan. Jadi baju yang mereka jahit sendiri, mereka jual masuk direct daripada supplier lah. Bukan dah masuk ke retail dan sebagainya. Sebab tu dia murah sikit. Satu lagi dia jual pada rumah kan. Dia jual waktu live tu yang dapat murah tu. Tapi itulah kuantiti dia kena rebut lah. Kalau habis lah. Takut tak restock kan. Okey. Kalau kita tengok di sini gelagat dari segi ekonomi lah, gelagat pengguna, sebenarnya kita bukan apa yang kita nak gunakan hari ini kita beli hari ini. Tidak, sebenarnya kita dah merancang awal-awal. Sama ada berpendapatan rendah atau sederhana dan tinggi, semua mempunyai gelagat yang sama. Mereka telah merancang lebih awal apa yang akan dibelanja dengan jangkaan pendapatan dalam tempoh kita panggil life cycle, kitaran hayat kita. Mereka melihat pendapatan dalam jangka masa panjang. Apakah yang akan mereka perolehi dan mereka akan merancang perbelanjaan mereka supaya perbelanjaan mereka adalah lebih stabil. Jadi tak adalah bermakna mereka tak makan, tak membeli dengan pendapatan yang apa yang mereka ada. Jadi di sini mereka dah bersedia lebih awal untuk melakukan perbelanjaan pada hari raya ini. Jadi kita tak boleh nak katakan kita tahu pada hari raya ini memang kita berbelanja lebih tinggi sedikit lah daripada kebiasaan. Tapi ini semua dah dirancang sebelum ini. Maksudnya mentally kita pun dah prepare kan. Raya bulan 4 mungkin Januari pun dah fikir kan berapa bajet ni, terutama yang berkeluarga kan. Betul. Ada anak 2-3 tu baju anak lagi apa semua kuih raya, persiapan sebagainya. Tapi itu kata kami di studio. Apa kata mereka di luar sana? Kami ada sediakan satu video untuk anda semua kita saksikan. Kalau bajet macam baju Melayu ke atau baju raya lah kan. Kalau untuk satu keluarga semua tu dengan kuih-kuih raya tu
dalam 1,000 kot. Dalam 1,000 lah. Yang lain-lain termasuk kuih raya, baju raya satu keluarga lah. Kalau yang sofa semua tak adalah, kita tak ada tukar lah. Saya bajet raya saya tak sebesar sangat lah. Untuk kata orang sederhana lah hidup kita. Macam BIM 40. Tu bajet tak besar lah. Anggaran berapa? Anggaran dalam 1,000 lebih tu lah. Untuk 3 orang anak tu. Untuk pakaian dan kuih lah. Ya betul. Ada tukar laci ke sofa? Itu tak ada. Pakai yang lama cukup lah. Bajet bawah 1,000. So kiranya macam banyak barangan tu beli kat online lah. Berbanding sini. Lepas tu kuih tu memang beli siap. Semuanya tak ada bertukar. Cuma baju dengan barang makanan je lah. Kira di bawah bajet jugalah. Sebab dengan keadaan ekonomi sekarang ni kan. Mungkin dalam 500 ke atas kot. Untuk belah perempuan ni baju kurung lah. Lelaki baju Melayu. Yang cari baju Melayu. Kami selalu akan ke bazar. Kalau kita dari kat bazar ni, kita boleh tengok dari segi kualiti dan boleh try kan. Lagi mudah lah. Okey, ada benarlah apa yang dikatakan oleh doktor itu sebab rata-rata pandangan orang ramai yang kita saksikan sudah tadi rata-ratanya akan beli makanan dan juga pakaian yang paling utama untuk keperluan persiapan Hari Raya Aidilfitri mereka lah. Doktor, adakah doktor bersetuju dengan setiap pandangan ialah orang ramai yang kita bawakan tadi, doktor? Banyak juga 1,000 tu. Oh, tu kira banyak. Banyak. Sebab mungkin anak dia, sebab tadi nampak kita ada video tu anak dah ada macam 3-4 orang kan yang besar tu. Sebab bagi saya banyak contohnya kan. Kalau kita tengok contoh kuih raya 6 jenis kita boleh dapat pada harga 100 sahaja. Tapi kita kena pandai mencari saluran mana. Di CG Workshop ada itu dia mengiklankan kuih raya premium lagi tu. Saya pun teringin nak beli. Baju raya ada yang kalau kita pandai mencari ada juga ada sekali dengan mak anak. Baju yang baru pun ada di bawah 100. Masih ada. Tapi kita kena pandai mencari lah ya. Yang 100 lebih tu kalau kita beli sebelum raya, promosi stok lama, memang mereka jual murah. Saya sendiri beli. Ya, itu kira premium tu 100 lebih. Ada yang lebih murah lagi. Tapi itulah kita kena, macam saya cakap tadi, bukan nak pakai hari ni, beli hari ni. So kita kena merancang lebih awal. Jadi benda-benda ni memang promosi ni semua ada. Itu yang kita kena buat pilihan, cari peluang, kena bersedialah lebih awal. Kalau kita tak merancang, berbelanja pada masa yang sama untuk guna pada masa sama memang mahal. Itu biasa. Memang kebiasaannya. Satu lagi mungkin yang ni berisiko sikitlah beli malam raya. Kerana malam raya kan dia akan lelong. Tapi itulah macam mana pandangan doktor sendiri? Memang seronok beli malam raya. Kan selalu ada lelong kan, kuih, tapi baju. Saya rasa kalau kita ada peluang tak jadi masalah, boleh. Tapi saya rasa tak ramai yang mempunyai masa untuk berbelanja pada malam raya sebab masing-masing tengah sibuk buat persiapan juga nak balik kampung. Siapa yang ada di KL saja atau di tempat yang sedia ada. Saya rasa tak ramai. Itu last day berbuka pula tu kan. Nak berbuka lagi maksudnya paling-paling pun nak solat apa semua dah pukul 8 lebih kan. Memang terhad kan? Untuk membeli. Jadi stok-stok memang ada. Tapi bahayalah, risiko lah itu saya cakap. Ini berisiko sikit lah untuk yang berbelanja ujung-ujung last minute ni. Tapi kalau boleh apa yang kita boleh rangkumkan hari ini kena belanja dengan bijak lah. Bijak dan melakukan persiapan awal. Itu adalah lebih baik, lebih teratur ya. Persiapan awal so kita dapat belanja dengan lebih berhemah lah. Walaupun saya nak tambah di sini ya, walaupun kita berpendapatan tinggi, tak bermakna kita boleh berbelanja sesuka hati. Di sini saya rasa kita patut ada kesedaran di sini. Kalau kita rasa harga tu tidak munasabah, tinggi, kita tak perlu membeli. Betul. Sebab jika orang ramai yang berpandangan begini, kita dapat menstabilkan harga. Jadi tak ada yang akan beli jika harga tu terlalu tinggi lah. Jadi dengan cara ini kita dapat kawal harga supaya harga tak terus melambung. Naik. Sebab ada juga pengeluar, peniaga
yang menjual pada harga yang munasabah, yang berpatutan. Dengan kualiti yang sama kan? Ya, ada. Betul, saya setuju. Sebab ada je peniaga yang meletakkan harga kadang-kadang tak masuk akal dengan servis produk yang ditawarkan kan. Okey, mungkin sedikit ucapanlah kata-kata terakhir daripada Dr. Kim. Kau nak bincang ni lama ni perempuan-perempuan. Betul. Kan? Cuma ialah sedikit kata-kata daripada Dr. sini untuk mereka yang sedang menonton sekarang ini. Apa yang boleh saya katakan di sini sebagai kesimpulan, kita boleh berbelanjalah ikut kemampuan masing-masing. Yang tak mampu tu berbelanjalah ala kadar. Tak ada baju baru pun tak mengapa. Kita boleh pakai baju yang terbaik yang kita ada. Jika tak ada pun tak mengapa juga. Kita masih juga boleh menyambut hari raya dengan meriah. Betul. Jadi di sini yang penting sekali ialah kita perlu menjaga kesihatan supaya kita dapat meraihkan raya ini dengan lebih ceria dan meriah. Amin. Dan juga berkunjunglah ke rumah saudara mara, sahabat taulan untuk memeriahkan raya ini. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Zarina Yusof bersama kita hari ini untuk berkongsi berkaitan topik kita, berbelanja tapi jangan boros. Sekali terima kasih Doktor bersama kita hari ini di studio. Seterusnya kami nak bawa anda ke Cerita Pagi Kedah bersama dengan rakan penyampai Fakhur Razi Ismail untuk perkongsian dari sana. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Ya, seperti yang disebut oleh sahabat saya tadi, topik Cerita Pagi di Kedah pada pagi ini adalah berkaitan dengan bayaran zakat fitrah. Dan bersama saya ketika ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah, Datuk Syekh Zakaria Osman. Jadi Datuk boleh kongsikan mengenai bayaran zakat fitrah di Kedah tahun ini, Datuk? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah di negeri Kedah pada tahun ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Darul Aman telah pun perkenan bahawa kadar zakat fitrah di negeri Kedah pada tahun ini kekal 3 kadar, RM7, RM14, 50 sen dan RM22. Sukacita saya menyebut bahawa kebanyakan negeri di Malaysia telah menetapkan kadar bayaran zakat fitrah ini lebih daripada 1 kadar. Ini adalah kaedah untuk memudahkan orang ramai sebagai garis panduan bagaimana kaedah terbaik untuk membayar zakat fitrah ataupun disebut sebagai zakat badan. Jadi kita semua faham bahawa minima wajib zakat fitrah adalah RM7. Walau bagaimanapun sekiranya kita berkemampuan adalah digalakkan supaya membayar mengikut kadar beras yang kita makan pada setiap hari. Alhamdulillah pada tahun ini di negeri Kedah, Lembaga Zakat Negeri Kedah menyediakan 24 saluran bayaran bagi tujuan kemudahan zakat fitrah, 3 portal dan aplikasi rasmi Lembaga Zakat Kedah, 13 platform perbankan internet, 5 aplikasi perkhidmatan e-wallet dan 3 portal pembayaran seperti mana yang saya boleh kongsikan. Ini salah satu di antara cara kaedah bagaimana untuk membayar zakat fitrah secara online. Tuan-tuan boleh hanya melayari zakatfitrah.com.my, akan terpapar jumlah ataupun kaedah pembayaran zakat. Sebagai contoh, kalau memilih RM7 untuk seorang, kalau ada anak tanggungan 2, 3, 4, hanya perlu menekan butang yang sediakan dan akhirnya akan teruskan dan tuan-tuan boleh memilih kaedah perbankan internet yang tuan-tuan miliki dan bolehlah terus membuat pembayaran melalui kaedah ini. Lebih jimat, tepat dan memudahkan semua pihak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita pada tahun ini. Kaedah yang kita paparkan ini membolehkan tuan-tuan membayar zakat fitrah secara digital ataupun online di mana-mana sahaja pada bila-bila masa. Tuan-tuan akan menerima resit rasmi daripada Lembaga Zakat Kedah melalui handphone masing-masing. Jimat, tidak ada pembaziran, tepat dan kita boleh membayar zakat pada bila-bila masa.
Ya, Datuk, berapa ramai penolong Amir dilantik untuk melaksanakan kutipan zakat fitrah, Datuk? Dan mungkin kaedah bayaran tu kalau dulunya secara tunai, sekarang ni macam mana, Datuk? Kita di negeri Kedah, kita melantik amil di setiap masjid dan surau lebih kurang 3,000 orang, dan mereka juga dibekalkan dengan kemudahan bayaran secara online. Jadi kalaulah kita bawa duit cash sekalipun, mereka akan tetap menerima resit daripada aplikasi handphone kita sendiri. Jadi inilah kaedah yang telah kita cuba laksanakan di negeri Kedah. Semua amil-amil kita dibekalkan dengan kemudahan bayaran secara online ataupun secara digital. Jadi Datuk, seruan kepada orang ramai di luar sana supaya menjelaskan bayaran zakat fitrah dengan tempoh masa yang ada ni, Datuk. Kita ada masa lebih kurang 17 hari lagi untuk kita melaksanakan peluang dalam bulan Ramadan. Saya galakkan orang ramai dan saya menyeru supaya bayarlah zakat fitrah seawal mungkin, kerana semua agensi zakat di Malaysia akan mengagihkan zakat anda sebelum Aidilfitri sekiranya terkumpul. Jadi matlamat kita ialah bagaimana untuk duit zakat fitrah ini untuk kita gembirakan kumpulan asnaf yang menerima, sudah pastilah dibayar secara cepat, segera, bagi membolehkan semua agensi-agensi zakat mengagihkan fitrah, zakat fitrah kita, dan supaya sampai kepada matlamatnya. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Jadi itu sahaja cerita pagi dari Kedah untuk pagi ini. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih kepada rakan setugas kita, dan kita kembali ke studio. Kali ini kita akan bawakan satu segmen yang pasti menarik, yang dinantikan oleh ramai peminat. Difahamkan setiap bulan ada, setiap bulan ada, di mana artis-artis veteran menyantuni para peminat mereka melalui jelajah santai artis veteran, dan kita bawakan ke studio artis-artis yang mungkin anda rindukan. Ada yang sudah pun bergerak ke belakang tabir, seperti Abang Sabri kita, Sabri Fadil, dan juga Kay Maria yang juga bersama kami pagi ini. Terima kasih. Kalau anda merasakan kasut saya mencuri tumpuan, anda belum lagi melihat kasut Kay Maria. Patutlah bersilau. Apa saya kata? Silau tu datang daripada saya. Reflect from there. Nak lawan talent bersilau tu. Sekarang daripada bawah, Allahu Akbar. Tak apa, kita bagi teaser je lah kat ujung je tu. Jadi iklan lah. Itu dia. Okey, itu yang kita nak kan sebenarnya. Jangan disangka artis veteran ni mereka hilang lesar apabila tidak berkarya, tidak ada di hadapan TV. Tapi sebenarnya mereka ni melakukan satu lagi aktiviti, iaitu jelajah santai artis veteran. Kembali kalau boleh kongsi kita bagaimana boleh terciptanya ilham untuk melaksanakan jelajah ini. Okey, alhamdulillah, terima kasih Syu. Okey, dipendekkan cerita lah, kita tak nak panjang-panjang. Senang aja. Sebenarnya semua orang suka berjalan. Okey, kita ni dah berumur ni, biasanya kalau makcik-makcik kat rumah, bapak-bapak kita, nenek-nenek kita, tok-tok kita, banyak duduk di rumah aja. Kadang-kadang tu anak-anak, cucu-cucu tak nak bawa berjalan kan. Jadi Kak Ki ni sebenarnya timbul daripada arwah mak Kak Ki dulu. Jadi sempatlah Kak Ki bawa dia berjalan. Jadi dalam industri, dalam kami punya grup kumpulan artis veteran, Kak Ki ni sebenarnya banyak involve dalam event. Sebab bila tak berlakon, sebab Kak Ki ni pelakon, dia orang yang mana kenal-kenal lah. Jadi bila tak berlakon, tak tahu apa nak buat. Bosan lah kan. Nak kena ada something lah, nak kena buat sesuatu. So Kak Ki masuk event merata seluruh Malaysia. Jadi bila masuk tu, kita ambil gambar, ambil video, masuk dalam social media. Jadi kawan-kawan tengok. Macam Abang Sabri Fadil, rakan-rakan lain semua tengok. Ambul King, kau pergi mana-mana, tak nak ajak aku kan. Tak pelawak. Tak nak ajak aku. Jadi saya pun macam, betul juga boleh juga ajak dia orang. Tapi macam mana cara? Kita bukan ada duit pun. Maklulah veteran, the job pun dah tak ada ya bang. Betul. Job pun dah kurang. Mungkin tak ada tapi kurang. Jadi Kak Ki bekerjasama dengan event management. Mana-mana. Jadi minta dia orang taja kami ni. Jadi Kak Ki minta lah, senang je. Kak Ki cuma minta taja penginapan, perjalanan kita lah semualah. Maknanya bas ke
makan minum sebagainya. And then kalau ada lebih-lebih sikit tu bagilah token dekat kita ni gitu. Jadi cara macam tu Kak Kay buat. Jadi ini konsepnya yang sedang anda lihat di skrin pada ketika ini. Antaranya akan dibawa menyantuni peminat-peminat mereka. Abang Sabri ada kisah-kisah menarik ketika menjelajah. Macam saya ni biasalah dah lama tak di hadapan kamera. Selalu dulu di depan kamera. Semua tahulah kan waktu tu. Lepas tu bila dah di belakang kamera ni orang nampak makin lama makin berusia. Dia tak nampak wajah sekarang ni. Alhamdulillah. Terima kasih SPM menjemput abang datang sini. Alhamdulillah dapatlah tengok keadaan Abang Sabri. Keluar semula. Yang terkini. Dah keluar dari belakang tabir. Janggut dah putih, rambut dah putih. Tak jadi macam Taren dah botak. Ke bawah songgok tu tak ada. Ada tu tersorok. Jadi saya suka dengan program Kay Maria dibuat ni bila saya hadir, saya berjumpa di tempat-tempat yang kita orang pergi. Jadi bila turun tu dia orang tengok saya macam ni. Peminat-peminat dia orang macam ni siapa ni? Tak kenal. Tak kenal. Macam ya. Itu yang seronok tu. Jadi menyantunilah peminat-peminat semua kan. Jadi itulah yang saya suka sangat ikut program ni. Dia sebenarnya tujuan Kak Kay buat ni sebenarnya nak bagi orang ramai terutama peminat-peminat yang sebenarnya kami ni ada peminat kami tersendiri. Ya, betul. Jadi tak nak dia orang lupakan kami. Kadang-kadang kita tengok ada apa-apa acara kebanyakan orang jemput yang muda-muda je. Jadi kita ni tak nak orang jemput ya. Tapi nasib baiklah Selamat Pagi Malaysia jemput kita kan. Alhamdulillah. Kita selesa panjang. Jadi sebab itulah Kak Kay buat. Tujuan dia nak bagi orang ingat balik hati-hati veteran yang ada. Kalau tengok pada video tadi ramai kan hati-hati veteran yang ada nama besar-besar. Yang semua orang kenal bila jumpa kakak ni ini semua. Ya. Cumanya kami ni dia macam sepi gitu kan. Macam dilupakan gitu. Jadi bila bawa pergi sini merata seluruh Malaysia, orang jumpa balik, peminat jumpa balik. Okay. Oh hidup lagi dia ni rupanya. Macam tu Allahuakbar. Macam saya itulah. Bila saya pergi situ kata saya ada lagi lah. Kenapa abang tak berlakon? Kenapa? Abang saya kena filem Wira Angkasa, Penuh Alam. Dulu abang berlakon filem kan. Kenapa abang hilang? Alhamdulillah abang dilahirkan di RTM. Dan akhirnya pun di RTM juga, cuma di belakang tabir mengarah saja. Cuma belakang kredit title bila orang tengok drama, orang tak tengok pengarah dia. Allah sedihnya. Ada lagi insya-Allah ada lagi dalam industri insya-Allah. Apa sebenarnya aktiviti yang dilaksanakan sebab kita nampak tadi turun bas, jalan-jalan, ambil gambar. Apa aktivitinya ni? Biasanya kami pergi sama ada 2 hari 1 malam ataupun 3 hari 1 malam. Itu kalau di luar kawasan Klang Valley di negeri-negeri lain maksudnya. Jadi kami akan jumpa dengan peminat-peminat di kawasan yang kami pergi. Jadi biasanya Kak Kay akan hubungi orang-orang penting di sana untuk aturkan program. Sama ada nak bermesra dengan rakyat tempatan, kita buatlah apa-apa, sukan rakyat ke, bermesra masak-masak ke, biasalah macam makcik punya kerja kan. Biasalah sama-sama bergotong royong ke masak macam tu. Macam-macamlah sambil makan bersama. Tapi alhamdulillah sambutan yang dibagi pada peminat ni yang datang ni. Allahu Akbar. Sangat-sangat tak sangka lah. Bukan masa festival filem waktu dulu ya kan. Masa saya dulu masuk Bunda. Tapi waktu saya hadir kat situ saya tengok kata Abang Sabri. Alhamdulillah. Saya kata ada lagi. Ingat dah tak ada. Jadi ini antara artis veteran. Ada yang walaupun bergelar veteran tapi masih bergiat. Ada wajah-wajah yang kita kenal. Ya betul. Kalau tengok dalam video tu memang ada masih lagi bergiat dan ini antara muka pasport kami lah. Kita panggil muka pasport. Faham ya? Sebab apa? Bila Kak Kay nak pergi mana-mana, Kak Kay kena minta tajaan. Bila minta tajaan dia orang tanyalah siapa artis-artis yang nak datang Kak Kay. Jadi kenalah tunjuk muka-muka pasport ni. Pasport. Sebut nama Sabri Fadil. Ada lagi. Macam itulah. Abang Manolia. Nolia Ragani, Amelia Wahab. Semua pelakon yang berlakon di RTM juga. Drama-drama RTM. Penyanyi, pelakon, Junana M. Ami, semua ada. Jadi yang aturkan lokasi dan juga menyantuni peminat, siapa yang tentukan di mana dan pukul berapa akan sampai dan sebagainya. Semuanya kami soon ni kan. Ini one man show. Wow. Dan suami dia bantu juga. Ya, suami juga bantu. Okay. Alhamdulillah. Biasanya Kak Kay akan tengok pada semua rakan-rakan artis, tanya dia orang nak pergi mana. Okey, untuk first kali Kak Kay buat 2016. First kali Kak Kay buat di Cameron Highland. Dan Kak Kay rasa macam agak terharu juga bila masa kita on the way balik, kita akan buat post
postmortem tau. Kita akan tanya setiap seorang. Sebab adalah salah seorang artis ni, tak payah sebut nama dia kan. Tak pernah pergi Cameron. Itulah pertama kali pergi. Umur dah 50 lebih. Ya Allah, aku ni turun naik Cameron tu beratus kali. Jangan kata kat luar negeri, dalam negeri ni pun tak pernah pergi, tak pernah sampai. Bayangkan. Bayangkan tu. Jadi Kak Ki rasa macam ya Allah, rasa kita pun happy lah bang. Kita bagi dia seronok. Kita nak bagi dia orang happy saja, nak bagi dia orang seronok aja. Sebab kita ni macam family sebenarnya. Bila dah sebenarnya artis-artis veteran jumpa balik kan dalam kalangan kita, itu macam family. Kenal lah sebenarnya. Macam keluarga. Yelah dalam satu industri dulu kan. Cuma terputus sekejap lah sebab yelah kehidupan dan sebagainya kan. Jadi sekarang media sosial dah makin bercambah, ada banyak-banyak. Ada TikToknya, ada Instagram. Adakah Kak Kay juga turut gunakan media sosial sebab artis veteran yang mempunyai peminat, yang merindui mereka? Pasti lepas dah berjumpa semula, dia tak nak lepas dah. Dia nak ikut je. Ikut follow. Itulah tahun 2024 ni Kak Kay punya idea, selain daripada mencari tajaan daripada pihak-pihak tertentu, Kak Kay rapatkan hubungan dengan peminat. Jadi melalui sosial media Kak Kay tunjukkan video-video Kak Kay dengan rakan-rakan artis. Jadi diorang tengok, Kak Kay pergi mana ni, bestnya, nak ikut boleh tak? Jadi dari situ ideanya timbul, why not kita ajak peminat sekali berombongan. Maknanya sekarang ni kami buat separuh bas artis, separuh bas peminat. Kami buka. Kami buka kepada peminat-peminat seluruh. Ada bila show nak pergi? Nak pergi? Berapa hari bulan ni? Yang paling terdekat ialah dalam bulan Syawal juga, iaitu pada 26, 27, 28 kami akan ke JDT dan Singapura. 26, 27, 28 April. Sambil kita pergi ke sana sambil hiburan, sambil seronok-seronok tu, jumpa juga dengan artis-artis veteran yang di sana, yang ada di sana. Jadi yang lama-lama punya masih ada lagi. Ya, masih ada lagi. Dan selepas tu masih dalam bulan Syawal lagi 3, 4, 5 bulan 5 ke utara pula. Berarti Selatan utara. Jadi kita pusing-pusing gitu je lah. Dan sekarang ni kalau siapa-siapa nak jumpa artis-artis lain, Kak Kay dengan rakan-rakan artis berada di Dataran Musang King, Manjung, Perak. Kami ada event kat situ sampai malam raya. Ada artis veteran macam Kak Kay, Azna Hamid, Aida Aris, ada ramai. Sebab kami bukan saja kalau tak berlakon, kami akan masuk event macam tu. Jadi boleh jumpa kami di sana. Daripada jam pukul 3 petang sampai 3 petang sampai 3 pagi. Abang Sabri tak ada sana? Saya tak ada. Saya ni macam saya jadi YB je lah. Dia belakang tabir. Saya belakang tabir kadang-kadang kan. Jadi saya tengok je lah. Apa khabar? Okey, macam mana bila niaga? Okey. Niaga tak pandai. Pandai niaga. Tapi dia pandai buat filem. Jadi saya cuma mengarah je lah kan. InsyaAllah lah. Dengan RTM, last kali baru dengan RTM juga. Jadi Kak Kay ada tak media sosial untuk dibawarkan kepada para peminat di luar sana yang mungkin ingin tahu di mana lokasi-lokasi seterusnya, siapa artis-artis yang datang dan sebagainya? Yang paling terlaris sekarang ni TikTok lah kan. KAY_MARIA Maria .Halim. Okey, itu sebenarnya semua ada. Facebook ada, IG pun ada. Tekan je K Maria, insya-Allah keluarlah. Saya sebenarnya TikTok dulu saya anak saya ajar. Masuk-masuk kan. Tak pandai talent, tak pandai, lepas tu tiba-tiba naik sampai 30,000 sekejap. Popular kan. Lepas tu saya masuk adingan-adingan waktu dulu berlakon di Indonesia dulu kan. Ada adingan yang fighting lah. Sebab tengah viral tentang apa cerita Mak Kilau. Saya pun saya kata ni Mak Silau dulu. Jadi masuk-masuk kena ban. Tak boleh violent. Ganas pula. Mana putus. Lagi hebat. Itulah. Tak tahu, tak reti. Anak-anak yang ajar pun. Sekarang dah pandai. Tak bukan bahasa orang je, anak-anak ajar. Sama juga. Orang sebelah sama. Sama lah kita kan. Tahu tak pandai. Lepas tu sekarang dah pick up balik dah sampai 10,000 dah. Okey. Salah follow. Tap. Tak apa bang. Saya pun TikTok kurang. Dia lebih mahir. Generasi dia sebenarnya. Dan kepada peminat, jangan lupa untuk ikuti idola-idola anda daripada dulu yang mungkin anda rasa sudah lama merindui mereka. Mereka akan kembali menemui anda di bulan Syawal pada 2 tarikh yang disebutkan, 26 hari bulan April di selatan dan selepas itu 3 hari bulan di utara tanah air. Jadi terima kasih Kak Kay, terima kasih kepada abang. Terima kasih SPM. Terima kasih. Dapat tengok lagi muka ni kan. Alhamdulillah. Okey, itu dia teman pada anda 2 artis veteran bersama dengan jelajah santai artis veteran. Seterusnya pada pagi ini kami nak bawa anda saksikan satu bingkisan yang berkisahkan tentang Masjid Damansara Perdana Petaling Jaya. Sama-sama kita saksikan.
Selangor mempunyai banyak masjid dengan reka bentuknya yang menarik dan unik. Antaranya, Masjid Damansara Perdana. Ia mula dibuka kepada orang awam pada tahun 2023. Masjid yang terletak di daerah Petaling Jaya itu kini meraih perhatian masyarakat kerana rekaannya tidak menyamai mana-mana masjid yang sedia ada. Rumah ibadat itu mempunyai kapasiti untuk memuatkan 4,000 jemaah pada satu masa. Keunikan yang ada pada masjid ini ialah ia langsung tidak menggunakan pendingin hawa untuk menyejukkan ruang dalaman. Masjid ni dia mempunyai yang semula jadi ataupun tak ada dinding, kemudian dia menggunakan kipas. Kita tidak menggunakan sebarang aircon dan sebagainya lah. Aircon mungkin kita guna portable. Tapi manakala selain pada itu, kita menggunakan pengudaraan ataupun melalui angin sahaja. Ia disokong oleh proses pembinaan awal yang menggunakan beberapa teknik khas bagi memastikan suasana dalaman masjid sentiasa nyaman dan sejuk secara semula jadi. Kerana itulah, masjid ini telah menerima pengiktirafan Indeks Bangunan Hijau. Bagaimanapun, masjid ini masih mengekalkan lambang bulan dan bintang berwarna emas pada kubahnya. Di sebalik keindahan rekaannya, masjid ini mempunyai ruang untuk pelbagai kegunaan. Selain ruang solat utama, ia juga dilengkapi ruang dewan terbuka yang terletak di tingkat bawah. Masjid ini juga menyediakan bilik pengurusan jenazah serta rumah kediaman untuk imam dan bilal yang bertugas. Pada bulan Ramadan ni kita ada aktiviti tadarus Al-Quran, manakala kuliah tazkirah Ramadan, dan antara aktiviti lain kita ada juga sediakan berbuka puasa, sahur dan juga moreh. Keterampilan rekan masjid yang menakjubkan selain pengudaraan yang baik telah menarik ramai muslimin dan muslimat untuk datang berkunjung ke Masjid Damansara Perdana. Masjid ni memang famous lah sebab kawan-kawan kita orang setiap malam datang. Macam untuk Ramadan ni dia orang datang tarawih, and then dia orang yang recommend lah kat kita orang untuk datang. And then kalau boleh tengok arkitektur tempat ni pun memang sangatlah tenang dan transparent, cermin dia macam sangat cantik lah. Boleh kata tadi kita orang first datang pun waktu asar macam terpegun jugalah tengok, macam tak pernah tengok masjid yang macam open macam ni. Mak Imam pun baca pun senang cerita memang jelas dia punya bacaan memang cantik lah, memang tak pernah rasa macam macam rasa macam rumah sendiri kat sini. Masjid Damansara Perdana antara pilihan rumah ibadat yang kami ketengahkan dalam bingkisan Ihyah Masjid. Banyak lagi masjid yang akan kami bawakan dalam episod akan datang pada setiap hari Sabtu dan Ahad sepanjang bulan Ramadan. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam yang sedang menonton siaran kita pada pagi ini, dan seterusnya kita mengambil peluang di bulan Ramadan bersama dengan tetamu Ustaz Dr. Muhammad Ervino Haji Johari yang merupakan Duta Raikan Ramadan Yayasan Maghrifah dan juga pensyarah kanan Pusat Pengajian Islam dan Bahasa UPTM. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kami pagi ini. Kembali. Seterusnya ingin kita bertanya tentang peluang-peluang yang perlu kita rebut di dalam bulan yang mulia ini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dan juga semua, terima kasih kepada SPM. Peluang
Daripada sudut kata kunci, 3 yang utama. Yang pertamanya adalah kita nak mendapatkan kerahmatan. Kedua, kita nakkan keampunan. Dan ketiga, kita nakkan janji pembebasan daripada api neraka. Dia merupakan motivasi penyubur semangat untuk kita jadikan Ramadan ini bulan yang berkebajikan. Bukan saja untuk kita, tapi kita punya tanggungjawab yang besar kepada masyarakat. Jadi antara peluang yang paling utama yang seringkali kita cuba raih ialah merupakan peluang untuk beribadah dengan bersedekah. Jadi apakah antara peluang dalam bulan yang mulia ini yang ditawarkan oleh Yayasan Maghrifah untuk membantu golongan sasar itu, golongan asnaf, untuk kita bantu mereka dengan cara yang lebih mudah dan efektif untuk para penonton Selamat Pagi Malaysia? Ya, saya yakin ramai yang pernah mendengar, mungkin pernah melihat sebelum ni berkaitan tentang iklan-iklan dan promosi yang dilaksanakan oleh Yayasan Maghfirah. Sebenarnya Yayasan Maghfirah ataupun YM ini telah mula beroperasi lebih daripada 5 tahun. Dan kita menyalurkan kebajikan dan bantuan dalam dan juga luar negara. Berprinsipkan kepada 4 teras bantuan ini, iaitu pertamanya teras kebajikan, keduanya adalah teras pendidikan, ketiga teras perubatan, dan yang keempat adalah teras dakwah. Dari sudut teras kebajikan, contohnya kita menyalurkan bantuan pek makanan, keperluan pakaian, logistik dan sebagainya apabila berlakunya bencana alam seperti banjir. Keduanya, menerusi teras pendidikan, kita menyalurkan pengendalian secara percuma kelas-kelas pengajian kepada golongan asnaf yang memerlukan, malah kepada golongan orang kelainan upaya penglihatan seperti Al-Quran Braille dan sebagainya. Menerusi teras perubatan pula, kita mengungguli satu-satunya projek cochlear implant di mana kita bantu anak-anak yang tidak mempunyai keupayaan mendengar agar mereka dapat menikmati rasa pendengaran itu. Dan menerusi teras dakwah dalam dan luar negara, tapi fokus YM lebih kepada dalam negara, menerusi ibadah kurban, pengagihan kebajikan, makanan dan sebagainya. Inilah kita harapkan agar dapat disetarakan kepada semua, insya-Allah. Jadi antara peluang-peluang yang sering kita lihat di media sosial ialah peluang untuk membantu golongan kurang upaya penglihatan mendapatkan Quran Braille yang itu sentiasa terpapar di media sosial saya. Saya selalu melihat iklan-iklan ini. Jadi alhamdulillah peluang ini perlu direbut oleh rakyat Malaysia kerana Quran Braille itu sendiri pun adalah mahal untuk golongan tersebut. Lebih mahal daripada Quran biasa. Dan untuk membantu kaedah-kaedah mudah disediakan. Jadi untuk aktiviti-aktiviti lain Yayasan Maghrifah, adakah juga perkara yang sama turut disediakan oleh Yayasan untuk membantu? Adakah sistem Yayasan lebih kurang sama dalam kita boleh menghantar bantuan melalui kaedah dalam talian sahaja? Ya, boleh menerusi pelbagai bentuk platform yang kita sediakan untuk bantuan. Beberapa hari lepas, bila Tarian sebut tentang kepada orang yang cacat penglihatan, kami dapat menerusi Yayasan Maghfirah, kita menganjurkan majlis berbuka puasa di MAB, Malaysian Association for the Blind di Kuala Lumpur. Subhanallah, buka puasa dengan mereka, dan Braille itu memang berat dan tebal. Satu kotak itu ada 6 jilid, satu jilid itu ada 5 juzuk. Jadi dengan kosnya yang beratus, maka saluran-saluran dan platform boleh layari di sedekahym.my untuk bersedekah dan menyalurkan berkongsi rezeki, manisnya memberi. Itu antara yang kita di YM bawalah agar semua dapat terlibat. Banyak ataupun sikit bergantung kemampuan, tetapi keterlibatan itu yang utama dalam Ramadan. Kalau tak silap saya, pada yang mampu 1,400 sudah dapat 2 Quran Braille. Ya, betul. Untuk sedekahkan kepada golongan kurang upaya penglihatan. Dan satu lagi kan Teren, Quran Braille ni dia tak tahan lama. Kos yang mahal kerana dia menggunakan sentuhan. Jadi lambat laun dia akan hilang rasa itu. Jadi kita kena bagi yang baru. Jadi dia merupakan suatu jariah yang agak tinggi kos, namun insya-Allah impaknya itu sangat besar. Dan setiap kali mereka membaca Quran itu tersebut, subhanallah. Subhanallah. Ya.
Jadi itu adalah satu cara untuk kita menyantuni golongan kurang upaya, di mana kita juga merebut peluang bersedekah tadi dengan cara yang mana setiap kali mereka membaca tu, alhamdulillah kita akan mendapat imbuhannya kepada diri kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya boleh Ustaz terangkan tentang bagaimana penonton Selamat Pagi Malaysia ini boleh membantu golongan-golongan asnaf lain yang disantuni oleh Yayasan Maghfirah. Menerusi YM ataupun Yayasan Maghfirah, kita memberikan fokus kepada pendidikan. Kerana itu, kita berhasrat untuk menubuhkan hub pendidikan. Pembangunannya berjalan seiring dengan bantuan dan saluran dana daripada seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah, setelah 5 tahun beroperasi, buat masa ini kita telah pun memiliki tanah seluas 15 ekar di Lengging, Negeri Sembilan, yang kita berhasrat untuk membina hub pendidikan di situ, yang terisi dengan Mahat Tahfiz Al-Maghfirah atau singkatannya MATAM telah mula beroperasi. Kita juga berhasrat pada masa akan datang untuk membina sekolah rendah Islam, sekolah menengah, masjid, fasiliti. Sekarang ini kalau pergi, sebab saya dah pernah pergi, kita dah ada asrama, ada tempat penginapan, malah kita juga mempunyai kolam renang yang kita hasratkan pada masa akan datang. Seiring dengan fasiliti yang lain, kita akan dapat membina kolam renang yang bertaraf Olimpik, gelanggang equestrian, padang memanah yang besar, dan keluasan daripada 15 ekar ni sekarang ni kita dah dapat melaksanakan pembinaan pada 7 ekar. Bakinya itu insya-Allah seiring dengan apa yang dapat disumbangkan kepada Yayasan Maghfirah menerusi pelbagai platform tadilah. Itu gambarannya lah. Ya, ini antara visual yang dapat kita bayangkan. Akan mengisi aktiviti-aktiviti di dalam bangunan itu nanti. Jadi bagaimana untuk orang ramai membantu dalam usaha murni ini? Untuk melayari maklumat dan sebagainya, boleh lihat Yayasan Maghfirah di FB, di IG, di Twitter X, TikTok, YouTube dan sebagainya. Dan kita ada dalam Ramadan ini, kita laksanakan cabaran Iftar Ramadan. Pertandingan yang juga memberikan ganjaran dan bonus. Jadi cara pertamalah pada fikir saya, yang tak guna modal, kita kena like dan follow dulu. Dan selepas daripada itu, mudah-mudahan akan terpanggil untuk usaha memberikan dan perkongsian yang kita kata tu, kongsi rezeki, manisnya memberi. Ya. Dan ini adalah cara-cara yang kita telah pun sediakan di skrin anda. Kalau rasa terlalu cepat mungkin segmen ini, anda boleh terus screenshot kepada yang menonton melalui kaedah dalam talian, ataupun anda hanya perlu snap saja gambar paparan yang ada visualnya sekarang untuk anda membantu dengan cara anda sendiri. Selain daripada itu, Ustaz mungkin mempunyai petua-petua, kaedah-kaedah untuk dikongsikan kepada penonton kami dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, pertama, hasrat YM kita nak melahirkan generasi pemimpin pelapis. Tapi generasi pemimpin pelapis ini biarlah berasaskan kepada ilmu pengetahuan. Ringkas sabda Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Kita nak dapatkan laba dunia, dia kena ada ilmu pengetahuan. Kita nak dapatkan keuntungan di hari akhirat, kita juga kena ada ilmu. Kerana itu orang-orang muda ini perlu dibantu oleh semua lapisan masyarakat, dan pendidikan sifatnya sepanjang hayat. Kerana itu Ramadan mungkin sebulan, tapi jadikan aktiviti kita sebulan, khususnya dalam program-program kebajikan anjuran Yayasan Maghfirah pada bulan ini Ramadan, dia menjadi satu anjakan dan semangat penerusan 11 bulan yang akan datang. Dan akhir sekali, Yayasan Maghfirah juga menawarkan satu pertandingan di mana hadiah jumlah RM5,000 ditawarkan. Betul. Apakah yang sedang dianjurkan ini? Sedang dan telah pun bermula. Maklumat dari semasa ke semasa telah pun mula kita sebarkan menerusi platform-platform media sosial kita, dan harap dapat ikuti, follow dan like dan sertai. Mudah-mudahan kita nak juga pahala, tapi who doesn't want extra money? Maka kita juga mengharapkan agar ianya memberikan lebih warna kepada ibadah kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Pada yang tertanya-tanya apakah pertandingan yang ditawarkan, sila ke laman Sawang Yayasan dan dapatkan maklumat lanjut di sana. RM5,000 mungkin menjadi milik anda. Terima kasih Ustaz Dr. Muhammad Arifino kerana sudi bersama kami dalam Terima kasih kembali. Dan seterusnya kita akan ke Jabatan Met Malaysia untuk melihat keadaan cuaca di seluruh tanah air. Kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di sana. Silakan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan semasa status gelombang haba yang masih lagi melanda negara kita. Baiklah, setakat semalam, kawasan-kawasan di sekitar utara Semenanjung khususnya masih lagi mencatatkan peningkatan suhu yang ketara dengan kebanyakan kawasan telah pun diletakkan pada tahap kedua gelombang haba, iaitu untuk kawasan-kawasan yang bertanda jingga. Bagi kawasan-kawasan yang bertanda jingga ini, sebenarnya suhu maksimum yang dicatatkan telah pun melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan utara Semenanjung masih lagi diingatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar rumah, terutamanya pada waktu tengah hari dan juga awal petang. Baiklah, kita lihat keadaan cuaca semasa pula. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan kita jangka keadaan cuaca yang cerah dan agak panas ini akan berterusan untuk kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung sehinggalah ke waktu petang nanti. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang ini pula, kita menjangkakan hujan lebat dan ribu petir akan berlaku pada lewat petang nanti untuk kawasan-kawasan di sebelah barat Semenanjung daripada selatan Kedah ke Pulau Pinang, Perak, Lembah Kelang dan juga daerah-daerah di sekitar barat Johor seperti di Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Ribu petir untuk kawasan-kawasan ini bagaimanapun hanya akan berlaku selama 1 hingga 2 jam sahaja dan akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, untuk kawasan-kawasan di sekitar negeri Perak, ribu petir dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan keadaan cuaca yang juga cerah dan juga baik untuk kebanyakan bahagian di negeri Sabah dan juga di bahagian-bahagian sebelah utara Sarawak pada pagi ini. Namun begitu, untuk bahagian-bahagian di sekitar tengah Sarawak seperti di Mukah, Bintulu, Sibu dan juga Kapit, hujan lebat dan ribu petir masih lagi berlaku sejak awal pagi tadi dan ianya dijangka akan berterusan sehinggalah ke waktu petang nanti. Bagi tinjauan cuaca sebelah petang seperti yang disebutkan tadi, untuk petang ini dijangkakan ribu petir akan lebih tertumpu di bahagian-bahagian sebelah selatan dan juga tengah Sarawak seperti di Kuching, Serian Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Kapit. Ribu petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka hanya akan beransur reda menjelang awal malam. Untuk keadaan di sekitar kawasan-kawasan lain, cuaca dijangka cerah dan juga baik sepanjang hari bagi bahagian-bahagian di sekitar negeri Sabah dan juga di bahagian-bahagian sebelah utara Sarawak. Baiklah, sekian dahulu info cuaca untuk kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Hai adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai.
tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Selamat pagi Malaysia. Ada tak yang sedang menonton siaran Selamat Pagi Malaysia sekarang ini yang baru saja bangun pagi atau bangun sahur tadi rasa macam sakit-sakit badan, tak cukup tidur? Hari ini jangan risau, di studio Selamat Pagi Malaysia kami nak berikan solusi kepada anda bagaimana anda boleh mendapatkan tidur yang lebih selesa bersama dengan Tilam Herba. Jadi kita bersama dengan jurucakapnya, tak lain tak bukan Zai, yang akan berkongsi kepada anda bagaimana untuk kita selesaikan masalah mereka. Zai, selamat pagi. Selamat pagi, Syu. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tidur cukup semalam? Saya Alhamdulillah tidur cukup. Tapi untuk orang yang tak cukup ni macam mana ni, Zai? Bagaimana Herbal Pain boleh membantu masalah mereka ni? Semestinya, Syu. Assalamualaikum kepada semua. Ada tak rasa macam kepada siapa yang menonton hari ini, bangun pagi tadi rasa macam okey, inilah masanya kena tukar tilam sebab apa? Bangun-bangun rasa macam sakit badan ni. Rasa macam tak selesa kat bahagian kepala. Badan ni padahalnya tidur dah cukup 8 jam rasanya. Tapi bila kita bangun, masih lagi terasa tak sedap badan. Okey, Zai nak tanya kepada anda semua. Ada soalan sikitlah untuk Syu kan. Biasa kalau Syu pilih ataupun nak beli tilam, apa yang Syu nak untuk dapatkan dalam satu tilam ni? Okey, kalau saya nak sesuatu yang selesa, yang empuk dan yang penting-penting tahan lama. Okey. Syu maksudnya seorang yang bijak. Sebab ada orang kadang-kadang fikir macam tak apalah, asalkan cantik kita terus beli. Tetapi sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, kalau kita nak memilih tilam, kita kena tahu apa fungsinya, berapa harganya dan sebenarnya tilam tu apa manfaat yang kita boleh dapat. Jadi inilah yang kami tawarkan kepada anda, iaitu tilam herba nombor 1 di dunia. Jadi kepada anda, kadang-kadang kan kena tahu juga tilam ni fungsinya adalah untuk nak menyokong belakang kita supaya kita mendapat tidur yang selesa, supaya badan kita tidak tenggelam, supaya posisi kita punya tengkuk, kita punya kepala, kita punya belakang dan juga dekat bahagian peha ni dalam keadaan yang betul. Bila dalam keadaan yang betul, Zai boleh jamin kadang-kadang kita tidur dalam masa 2 jam pun kita rasa tidur tu tidur yang berkualiti, ibarat macam 8 jam. Lagi-lagi bulan puasa, kita sememangnya perlukan tidur yang cukup untuk dapatkan tenaga. Ada orang yang mungkin bangun awal sebelum sahur sebab nak buat ibadah dan sebagainya. Jadi kepada anda, hari ini kita nak berikan promosi kepada 15 orang yang terawal. Ambil nombor telefon kami iaitu 0194144288. Okey Syu. Kesian pula tengok Syu ni berdiri. Syu duduk dulu. Okey, kita duduk nak try. Duduk, try dulu, rasa dulu dia punya selesa dia macam mana. Kan? Jadi kepada anda, ingat promosi yang kami tawarkan adalah hari ini untuk 15 orang yang terawal. Sangat-sangat istimewa. Kerana apa? Kita berikan kepada mereka yang terawal. Okey, tak kisahlah anda nak beli untuk tilam Zalina ataupun tilam sabut kita akan berikan satu hadiah percuma, iaitu ni dia, satu unit multi cooker dekat tangan Zai ni. Kenapa hari itu dapat hadiah air fryer, Zai? Sebab tu Zai kata promosi kita ni berbeza-beza dan kali ini kita nak berikan kepada anda multi cooker sebab kita tahu ini merupakan perkara antara yang penting juga di bulan puasa. Kepada mereka yang mungkin suka nak berbuka dekat rumah keluarga dan sebagainya, anda boleh bawa ke mana-mana. Kerana apa? Kita berikan kepada anda multi cooker yang elektrik. Jadi senang untuk nak letakkan di inap desa, nak bawa balik kampung. Okey, 2 dalam 1, iaitu dalam dia bawah dia ni, boleh anda untuk nak menumis ke tak ada masalah. Okey, kita berikan dengan satu kualiti anti lekat dan dekat bahagian atas ni kita berikan kepada anda. Tengok, yang ini kita boleh terus steam ataupun orang kata kukus. Jadi kita berikan kepada anda 2 dalam 1 multi cooker untuk pelbagai guna. Okey, jadi jomlah kita tengok apa istimewa tentang tilam. Tadi saya bagi tahu, poin utama kalau untuk anda mendapatkan tidur yang selesa, ni tengkuk kita, kepala kita, okey, dekat bahagian bahu kita, bahagian belakang kita dan juga dekat bahagian peha. Jadi posisi kesemua inilah memainkan peranan yang sangat penting bila kita tidur. Sebab itulah pentingnya untuk anda, kalaulah katakan tiba-tiba anda tidur tu yang badan tenggelam, orang kata tu adalah tilam yang empuk. Tetapi anda salah ya. Kadang-kadang dekat hotel yang berbintang-bintang pun ada juga jenis tilam yang memang kalau kita tidur
badan kita tenggelam. Jadi sama sahaja, anda mendapatkan tidur yang tak lena, tak selesa, bangun pun rasa macam tak sedap badan. Tetapi lain pula dengan apa yang kami tawarkan, okey, sebab kita tawarkan kepada anda ni tilam yang memang empuk, dan pada masa yang sama juga anda akan dapat yang padat dekat bahagian bawah. Jadi anda punya posisi badan ni masih lagi dalam keadaan yang betul. Okey, walaupun tilam ni namanya tilam herba, diperbuat daripada ginseng, daun semambu, diperbuat daripada lada hitam, ada juga bau-bauan seperti lavender, rose dan jasmine. Tetapi anda tak perlu risau, tilam ni sesuai untuk seisi keluarga. Kanak-kanak, kepada mereka yang baru sahaja lepas bersalin, ibu mengandung, sangat-sangat kami sarankan. Kepada orang dah berusia, kepada warga emas, Zai sangat-sangat sarankan. Sebab itulah kita keluarkan tilam herba yang memang Zai boleh jamin anda takkan jumpa dekat mana-mana kedai perabot. Sebab apa? Sebab tu kita tak letakkan kat kedai perabot. Sebab kami sangat-sangat eksklusif. Kalau kita letakkan mungkin akan ada tiruan. Tetapi anda tak perlu risau. Untuk masuk di Selamat Pagi Malaysia, kita berikan dengan harga istimewa hanya untuk penonton di rumah. Dan nak raya ni kan, bukan je orang kata langsir semua nak baru. Kadang-kadang kan ada orang yang mungkin family kita tidur kat rumah ke, dapat pula tidur dekat atas tilam yang selesa. Apa salahnya untuk kita laburkan, dan sebenarnya apa yang anda dapat hari ini adalah untuk 10 tahun jaminan macam Syu kata tadi. Sebab Syu kata Syu nak memang yang jaminan dia lama, dan kita berikan kepada anda adalah jaminan 10 tahun. Jadi satu hari ni, okey, untuk harga yang kita tawarkan, kalau untuk Zalena ni tak payahlah tanya harga pasaran, sebab harga pasaran RM4,899, tetapi disebabkan kami ada kilang, kami ada mesin yang berteknologi tinggi, jadi kita berikan kepada anda dengan harga potongan 60%, iaitu RM1,399. Ibarat anda cuma laburkan lebih kurang dalam 35 sen je sehari untuk dapatkan tidur yang selesa. Kadang-kadang kita ni kan beli benda yang bukan-bukan. Tak kisahlah berhabis duit pun tak apa. Tapi yang itu untuk kegunaan sekali dua kali. Beli baju raya sampai 30 pasang. Syu macam betul je kan. Aduh, memang ada orang macam tu. Ada. Tetapi untuk pengetahuan anda, 1399 ni anda akan dapat jaminan 10 tahun. Jadi tak perlu risau, 10 tahun sememangnya untuk memberikan keselesaan, bukan kepada kita je, tak, kepada anda sendiri. Kami sebenarnya di FAME ni dah 28 tahun di pasaran, memang antara pengeluar terbesar untuk alat kelengkapan tidur. Kami pakar. Kami sentiasa buat kajian demi kajian untuk dapatkan yang terbaik, dan kepada mereka yang mahukan sesuatu dan nak juga ada bajet lebih, Zai nak sarankan untuk ambil lagi satu tilam kita. Kita ada tilam sabut namanya. Apa istimewa tentang tilam sabut ni? Dekat bahagian dalam ni kita berikan sabut kelapa yang terbaik. Sebab kita buat kajian, ini sebenarnya antara yang boleh menyokong dekat bahagian belakang anda, menyokong, menampung, tak kisahlah jenis berat sekalipun, okey, untuk anda dapatkan tidur yang selesa. Especially kan kadang-kadang untuk orang yang berbadan comel. Okey, saya faham untuk kita ni kan kita ada macam-macam jenis berat. Untuk orang berbadan comel ni, bila kita tidur tenggelam badannya, bangun pagi rasa tak selesa. Anda tak perlu risau, kita bagi satu solusi untuk semua masalah yang ada, iaitu tilam sabut dengan harga serendah RM1,799. Sama tilam 2 layer kat bahagian atas yang kita letakkan herba, dekat bahagian bawah ni yang kita letakkan sabut kelapa, dan anda boleh tengok dekat bahagian atas ni kita berikan jahitan dia adalah emboss ataupun timbul-timbul supaya anda mendapat keempukan. Tetapi dekat bahagian bawah tadi tu dia padat, jadi anda tak perlu risaulah bila tidur tu kan. Untuk berbadan comel ni masih lagi akan rasa selesa. Kita berikan orang kata sama rata untuk semua orang. Jadi ini yang saya pegang ni adalah tilam sabut serendah RM1,799. Kepada anak-anak yang mungkin rasa macam nak menghargai ibu bapa, tak tahu nak bagi apa. Handbag dah ada, kasut dah ada, iaitu sepanjang orang kata tahun kita boleh beli kan. Apa kata raya ni ataupun sekarang ini buat tempahan, kita hantarkan kepada anda penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Jadi anda tak perlu risau, buat tempahan sekarang, WhatsApp kami ataupun telefon
sahaja kami akan hantar terus bukan ke depan rumah anda, ke dalam rumah kita tolong angkat dan juga pasangkan, letakkan dekat atas tilam anda. Jadi dapatkan sekarang dengan harga serendah RM1,799 untuk tilam sabut ataupun tilam Zalina kita RM1,399 ataupun kalau sekiranya anda ada bajet tertentu. Contohnya macam nak juga kan untuk tilam yang saiz queen ni Zai, tapi ada tak bajet 300 ke 400 ke? Ada. Tak perlu risau, kami boleh custom-madekan untuk anda mengikut bajet yang anda ada. Jadi dapatkan sekarang, mimpi tak berakhir dengan Fame. Okey, baik. Terima kasih Zai sampai kita hari ini untuk kongsi berkenaan dengan tilam Herbal Fame yang pasti akan membantu anda semua untuk mendapatkan tidur yang lebih selesa dan juga lebih berkualiti. Seterusnya pada pagi ini, kami nak bawa anda ke Cerita Pagi Sarawak untuk kita berkongsi berkenaan dengan jelajah Ramadan 2024 bersama Petron. Saksikan. Jelajah Ramadan RTM 2024 bagi Zon Sarawak bersama Petron memulakan tirainya pada 21 Mac lepas. Pelepasan konvoi jelajah kali ini bermula dari RTM Kuching sebelum kru jelajah singgah di Petron Siburan untuk mengisi minyak percuma bagi kesemua kenderaan kru jelajah yang bergerak ke Sibu. Sebagai pengusaha stesen Petron Minyak, kami memang sentiasa aktif dalam mengenai ataupun menyambut pelbagai celebration lah, macam Hari Raya ke, Taman Cina ke, Gawai ke. Dan kami sebagai Petron, pengusaha Petron amat berbesar hati lah dapat mengikuti program ini. Bukan sekadar pengusaha stesen minyak, Petron juga tidak ketinggalan untuk turut serta dalam program kemasyarakatan seperti di Masjid An-Nur Sibu dengan menyampaikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan sempena bulan Ramadan. Selain menjual minyak petrol dan juga diesel, kami juga ada kedai mat yang offerkan barang runcit keperluan macam minuman, makanan. Pada bulan Ramadan ini kami ada memberi air percuma, minuman percuma lah pada jam 5.30 sampai 6.30 sehingga biasa waktu mereka berbuka puasa lah. Ya. Menariknya lagi, semua pelanggan yang mempunyai kad keahlian Petron dan melalui program Petron Hot and Special, semua pelanggan mendapat keistimewaan dan ganjaran yang sewajarnya. Kongsikan kegembiraan dengan keharmonian. Terima kasih Petron. Petron non-steady. Wow. Okey, baik. Cerita pagi daripada Sarawak berkenaan dengan jelajah Ramadan. Yang juga merupakan salah satu daripada jelajah utama RTM mana akan kita bawakan ke seluruh negara sebenarnya bersama dengan Petron. Dan kita juga akan bawakan ke destinasi yang dekat dengan anda tidak lama lagi. Jadi nantikannya anda boleh layari laman sesawang RTM untuk mendapatkan maklumat tentang lokasi-lokasi di mana jelajah kita yang seterusnya. Okay. Untuk rayaan isu mesti you dah check kan trend mana nak ikut. Of course. Cumanya sekarang trend ni cepat berubah kan. Tapi kita nak bercerita berkaitan dengan trend ini, cuma kita nak sama saksikan terlebih dahulu apa pandangan orang ramai berkaitan dengan trend fashion Hari Aidilfitri ini. Saksikan. Katanya macam nak colour putih macam tu. Tapi tak tahu lagi lah. Selalu tukar last minute. Buat masa ni tak tahu lagi fashion macam mana, tapi dah tetap ke warna coklat lah. Mungkin 2 pasang tu. Sedondon dengan family? Ya, betul. Sedondon dengan family. Untuk raya pertama je lah. Warna kelabu. Fashion ikut je apa-apa, tapi warna samalah kelabu. Sedondon. Pergi ke bazar. Mudah. Sebab online macam lambat sikit kan. Kalau dapat pun macam tak padan apa semua. Baik pergi sendirilah datang. Macam itulah. Saya macam kurang sikit pada modern punya. Saya suka lebih tradisional. Ada pesak. And then satu lagi macam kurta pun boleh juga. Sebab untuk yang casual sikit hari raya kedua. Hari first memang nak kepada tradisional lah. Pilihan warna nude. Kiranya warna nude. Dengan ash blue.
Inspirasi tu tak adalah, tapi tengok family semua setuju pakai emerald green lah tahun ni. Saya pergi bazar terus lah sebab kita boleh tengok saiz tu muat terus dengan badan kita kan. Kalau online ni dia murah tapi mungkin kita tak puas lah tengok kan dalam beli duk scroll-scroll macam tu ya. Jadi rumusannya seperti biasa, rakyat Malaysia akan keluar berwarna-warni. Wow, I didn't see that coming. Okay. But anyway, sekarang ni betul ke itu trend fashion kan? Jadi kita nak bersama dengan seorang tetamu untuk kita kupas sedikitlah berkenaan trend fashion Hari Aidilfitri ni. Kita perkenalkan dulu Dr. Shasa Aziz, usahawan fashion. Doktor, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Doktor. Jadi mungkin Doktor boleh bantulah kita untuk menelusuri trend. Macam-macam jawapan daripada penonton kita. Apakah antara trend yang Doktor dapat ramalkan akan menjadi hit pada raya ni? Okay, basically sekarang ni kita dah pun dalam orang kata musim orang dah start membeli fashion pun dah orang kata dah fashion show pun dah banyak ada sekarang ni dan berlaku. So for what I see lah, apa yang saya nampak sekarang ni fashion trend is kalau kita tengok kan pattern-pattern bunga kecil-kecil yang itu memang sekarang banyak kalau kita tengok semua brand lah daripada the big brands macam Ariani kepada local Razwan basically Rizman Rozaini and whatnot, memang banyak small patterns flowers and then also kita nampak juga ada juga yang macam pastel colours from cyan to dusty pink. Itu orang kata banyak options yang ada available right now. And then kalau colours, kita cakap pasal colours, I would say banyak nampak maroon, colour-colour maroon, colour-colour tadi ada emerald green. So in other words, kita punya fashion tahun ni agak dinamik. Ada daripada typical saya cakap tadi ada small floral patterns kepada simple plain pattern with maybe ada a bit of laces and whatnot. So agak banyak options this year. Itu trend yang saya nampak. And I think kalau kita cakap pasal corak, tadi cakap pasal the small floral patterns, and also kita ada mixture of modern to classic. So it's memang kalau tengok different brands ada different drops of different kind of approach and theme. Tapi kalau kebanyakannya yang saya nampak memang rata-rata small floral patterns. Yang itu memang banyak. Small floral pattern. Semana macam this kind of pattern lah. Okay, yang warna biru tu. Biru basically floral pattern this year is hit lah. Kalau masa saya belajar kat sekolah dululah subjek kemahiran hidup kan, kalau bunga kecil-kecil ni dia melambat, dia sesuai untuk mereka yang badan comel sikit kan, katanya bagi nampak inilah kecil sikit kan, ilusi main dengan ilusi lah kan. So kena pakai saya untuk orang macam saya kena pakai bunga besar, lepas tu corak kena melintang. Saya tak boleh pakai menegau macam ni sebenarnya, dia akan macam hilang. Tapi macam it's like macam almost safe for everyone, right? Kalau kita pakai the floral pattern yang kecil tu. Satu lagi, bila cerita Hari Aidilfitri ni, ini disambut oleh umat Islam. Kalau umat Islam bukan terhad dekat Malaysia je, kita ada kat negara jiran kita. Thailand tak majoriti, tapi majoriti kat Indonesia jiran kita kan. Jadi mereka pun menyambut Hari Aidilfitri. Jadi tak dinafikan mereka ada gaya dan juga trend mereka sendiri, tapi kadang-kadang ada yang sudah dibawa masuk ke Malaysia juga penggayaan untuk Indonesia. What do you think? This year akan trending tak gaya-gaya daripada negara jiran kita? Oh, definitely. Macam saya cakap tadi, it's very global. Kita punya trend sekarang ni ada mixture of like I said modern to classic and also international influence, especially Indonesia lah sebab itu paling dekat. So contoh brand yang I rasa ada that kind of mixture macam Batika by Huda, yang itu memang cantik. Dia betul-betul ikut the kerawang and the beadings yang betul-betul mencorakkan Indonesian, tapi you mix dengan kita punya batik. So it's really refreshing and of course fusion kan? Fusion, yes. Cuma tak sebanyak kita punya local kita punya local klasik yang ada sekarang ni. Itu yang I nampak lah tak perasan kalau I tak terlepas pandang. Ini orang kata fashion ni dia ada kitaran dia. Jadi ada tak trend-trend lama yang Doktor lihat akan kembali? Kerana kita melihat mungkin
yang nak berbelanja untuk membeli baju-baju baru ni, dia orang rasa perlu ke, boleh ke saya kita semula trend raya 2-3 tahun lepas. Adakah doktor melihat ada trend yang akan kembali buat kemunculan semula? Faham. Okey, kita cakap saya trend sikit lah. So kembali kepada fashion. I juga nampak tahun ni banyak flare punya sleeve tu kan. Yang itu pun antara trends yang ada. So if you have like lama punya, you bolehlah pakai balik. Bagi saya, kita semula ada satu benda yang sangat-sangat sihat. And kadang-kadang mungkin baju yang lama tapi tudung yang baru. Sebab pattern you boleh mix and match. So that's also the reason why I'm wearing nude. So boleh pakai nude dengan tudung maybe more, you boleh pakai color blocking, color to match with the current trend. So one of it, so apa yang I nampak is color blocking lah. So you pakai baju yang more subdued colour. So tadi kita tengok kan ada color warna family nak pakai warna kelabu, warna putih. So benda tu actually baju tu dia jadi klasik lah. You boleh pakai sepanjang tahun. Kalau kita memang nak recycle, you use recycle, which I totally sarankan. Tapi you boleh mix dengan benda mungkin lah tak semahal macam tudung. Ada macam tudung ada yang RM49, ada up to RM1,000 juga. But you can also do that. And I think tudung pun you boleh twist kan. So you mungkin boleh pakai tudung yang lama tapi pakai baju yang baru. And I mean macam as you were saying kan, Terence, kita punya ekonomi, kita punya barang dah naik harga. Therefore kita kena be smart lah. And I think recycle is cool. Baju sekarang pun boleh mix and match kot. Saya rasa banyak design sekarang macam baju lain, top dia, kain dia lain, dia mix tapi cantik lah kan. Betul. Baju lama tu kita boleh recycle balik lah. Betul lah. So Dr. and Lucky, once the women in your life have decided, you just follow. Well, that's not really. Well, if you tapi baju lelaki sekarang pun yang macam-macam tau. Kadang dia baju Melayu ada zip kat tepi lah sekarang. What do you say about ni? Man punya, lelaki punya trend baju hari raya ni, baju Melayu semua ni. Okay, I mean to be honest, saya tak apa mahir lah nak cakap lelaki punya trend. Tapi kalau saya tengok sekarang ni, convenience lah sebab saya ada anak lelaki. So obviously apa yang saya nampak tu dia banyak option sekarang. Material pun, right now I akan pilih material yang tak panas sangat lah. Sebab dia ikut ada cuaca sekarang. And I think banyaklah options yang available sekarang, even colours. Macam tadi ada yang orang suka nak kurta, dia nak pakai baju Melayu. So the options ada. In fact kita punya batik pun cantik sekarang. Kita ada cantik, kan? Kita ada banyak options. I mean kalau nak cakap brands, terlalu banyak sekarang yang dah fokus kepada batik. So kita for men ada banyak option. Hari ni nak pakai baju Melayu boleh, so nak pakai baju kurta boleh, nak pakai baju batik pun boleh. So and then kita boleh reuse. Because sekarang ni kerajaan menyarankan men to use batik kan. Oh yelah, hari Khamis boleh pakai kan. Hari event ke apa boleh pakai. So it's berbaloi untuk you beli because you can use it again and again. Cumanya macam contoh lelaki kan sekarang samping ada yang dah siap punya. Yes. I mean, I mean who's going to help you? You going to need it the most. Ya, betul. Saya sentiasa bermasalah. Budak-budak pun sekarang samping kan susah kan. I tak tahu lah start dah pakai. What do you say? I say yes to that. Anything yang menyenangkan, betul tak? So macam for me as a mother as well, I akan pilih yang menyenangkan I lah. So I think technology with the new I would not cakap disruptive, tahu juga. Basically a new technology where you can just simply innovation lah kan. Innovation. You pakai yang janji pakai dah terus terletak. Tak payah nak buat bunga-bunga and whatnot. I mean ikut cita rasa lah. Kalau you nak go very traditional, you can do it yourself. And kalau rasa macam I just want to look good and nak terletak, that's the best option. Pun set je. Sesuai untuk kita lah, sebab benda macam dekat TV ni, orang tak tahu kita pakai. Penting dah siap lekat. Siap. Exactly. Okay, bila cakap trend ni dia sentiasa berubah kan. Maksudnya dia fads lah, dia bersifat sementara. So boleh jadi kadang-kadang bila dekat raya ada orang start trend baru kan. Do you think it's possible? Boleh jadi tak tahun ni macam tiba-tiba dekat raya ada tiba-tiba semua pakai hitam contohnya lah kan. Tiba-tiba trend daripada budak datang ke, apa pandangan doktor sendiri? I'm not sure about that lah to be honest. But dalam dunia online ni anything can happen, right? Kalau kita ada influencer yang tiba-tiba nak come up with something viral, itu is not impossible. Cuma sekarang ni like I said lah, dia dynamic. Kita duduk dalam dunia yang dynamic. Semua orang ada option, ada pemilihan yang nak selesa, nak nak ada tema satu keluarga. Tapi kalau let's say keluarga besar, mungkin besar
lah dia punya influence. But honestly, I can't really answer that until benda tu sampai. But it's not impossible. In Malaysia, nothing is impossible. I don't know about influencer lah, tapi dulu kan ada Black Panther, tiba-tiba dia menggayakan baju koko, terus trending kan baju koko tu. Kita tak tahu kan. Benda macam tu kan, dia tiba-tiba akan berlaku. Jadi mana tahu tiba-tiba Karul Amin tiba-tiba buat baju Melayu, macam like what trend kita tak tahu. So we kita wait and see. It's a fun thing to observe the trend ni, especially untuk hari raya Aidilfitri ni kan. Cuma satu lagi cakap nak kejar trend ni satu hal poket kita kadang-kadang dah kita kejar tapi poket kita tertinggal belakang kan. It's not cheap this trendy stuff tak apa Su, AI ada. Apa aduh kita buat profile pic lengkap dengan trend, tapi kita yang sebenarnya masih terkejar. Betul. Kita ada Canva, kita ada AI, macam-macam boleh buat. Kejap tenis ni Itulah masalah macam my question is kan, bila you kejar trend tak kejar lah maksudnya kan, ada kata lain kan. So pandang doktor. Okey, bagi saya life is an option. Kita ada option untuk nak kejar trend dengan tak nak kejar trend. Also ikut cita rasa masing-masing kan. Kalau kita memang ada kewangan lebih sikit, mungkin mengejar trend tu boleh, sebab sometimes you memang nak tahun ni I nak nampak macam ni. Therefore I akan ada sedikit kewangan yang akan simpan untuk invest untuk trend ni. Mungkin orang kata kalau kita bijak sikit, pilihlah okey ni untuk trend, yang lain ni beli yang orang kata ekonomi lah, sebab tak bagi nak baju lain, malah nak baju lain kan. No, I don't do that. Tetamu kita, saya ingat kasut saya ni menyerlah, tapi sebenarnya tamu kita punya kasut ni lebih menyerlah. Tadi K Maria dengan kasut bling-bling, and doktor dengan kasut yang wow. I love shoes. Bagi saya dia kata life is semua benda pun option kan. Kita yang memilih. Kita kena pandai memilih. So bagi saya selalu beli kasut dulu baru beli baju. That's rare. So saya memang seorang yang suka accessories. So because sekarang kita dunia banyak option kan baju. So I kata nak menyenangkan hidup, I beli kasut dulu baru I beli baju. So kasut raya macam ni sesuai ni? Tahun ni I memang going for pastel colour lah. Kasut. Senang match kan? Senang match macam agak risky lah sebenarnya kan, sebab cepat kotor. Tapi tahun ni I punya cita rasa macam tu. Tapi itulah kembali kepada soalan nak kejar trend ke tak kejar trend. I think itu adalah option. Kita kena buat pilihan yang bijak sebab kita nak pakai duit lama. Kan? Betul. So nanti bagi saya itu adalah option. Tapi kalau nak kejar trend, kena beli awal lah. Sebab sekarang saya tengok drops pun mungkin banyak, tapi dia punya stok tak banyak. So kalau tak nak kecewa, kena beli awal. Alright. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pagi ini dalam Saat Pagi Malaysia, dan harapan kami semoga ini membantu anda untuk memilih trend yang sesuai. Kalau rasa tak terkejar, tak apa, guna Canva, guna AI. Profile pic tu pasti trending. Terus cantik, letak. Okey, kita nak ke mana? Seterusnya kita akan ke Surau Buloh yang merupakan tarikan baru di lokasi yang mana kita bawakan ini, terus di Terengganu. Kita lihat apakah yang menarik tentang Surau Buloh ini. Selamat pagi Malaysia. Terengganu yang terkenal dengan penyu menjadi simbolik kepada konsep seni bina sebuah surau buloh di Kampung Banggul Tiang Kulat, Kuala Nerus. Lebih unik, pembinaannya menggunakan buluh sebagai alternatif bahan binaan selain kayu yang bersifat penyerap karbon. Secara tidak langsung menangkis isu pemanasan global. Pembinaan seumpama itu adalah yang pertama di Terengganu bagi mempromosikan buluh sebagai bahan binaan. Menurut penolong pengarah kanan Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, Muhammad Hilmi Syamsuri, surau ini mula dibina tahun 2021 lalu. Surau berkeluasan 2,500 kaki persegi ini merangkumi beberapa komponen dan boleh memuatkan sehingga 200 jemaah pada satu-satu masa. Antara spesies buluh yang digunakan adalah buluh betung, semantan dan berang yang didapati di sekitar negeri ini. Melalui projek ini, selain daripada pembinaan surau buluh, satu manual pembangunan telah dihasilkan dan latihan modal insan juga untuk anak-anak negeri Terengganu. Dan kita justru diharapkan melalui projek ini akan menjadi pemangkin kepada industri pembinaan untuk menggunakan buluh sebagai alternatif bahan binaan pada masa depan.
Sementara itu, Pengarah Pelancongan Negeri Ahmad Rizwan Abdul Rahman berkata, bercirikan reka bentuk unik, pembinaan Surau Buloh ini menjadi tarikan baru pelancongan di Terengganu. Ia memaparkan keindahan warisan seni bina tradisional masyarakat Melayu yang menonjolkan keunikan estetika dalam reka bentuk moden. Studio, dan itulah keunikan Surau Buloh di Terengganu. Sememangnya suatu yang menjadi tarikan pelancong di sana. Jadi kepada yang berada di Terengganu yang inginkan suatu yang berlainan untuk Instagram anda, silakan ke Surau Buloh tersebut. Saya sempat scroll tadi kan sebab saya tengok sekarang ni ramai orang trend dia bila bulan puasa sekarang ni dia pergi masjid hopping. Masjid hopping because you terawih tapi you tak pergi ke masjid yang sama, you pergi masjid yang berbeza, macam mana-mana masjid yang baru buka, yang baru boleh digunakan. Jadi people go from one masjid to another. And the moreh also different. Different lah. Different moreh, different imam, different crowd, different suasana dan sebagainya. Itu mungkin suatu yang bagus untuk diisikan. Tapi seterusnya kita akan bersama dengan artis yang kita bawakan, Salma, yang telah pun bersedia untuk menghiburkan anda pagi ini. Silakan, Salma Aris. Izinkan ku jaga cintamu, tebarkan seruan hati ini, meski ragam menua, tetap cintaku untuk bersama. Izinkan ku jaga hatimu, rasakan nampuri cinta ini, walau dunia berbeda, tetap cintaku hanya padamu. Setia hingga akhir nafas, doa abadimu hias cinta. Dua jiwa, satu hati. Terima kasih Salma. Bersama kami pagi ini. Selamat berpuasa kepada Salma. Okey, salam. Sihat, alhamdulillah. Salma, sedapnya nyanyian kan. Okey, kita nak minta Salma untuk kongsikan berkenaan dengan buah tangan baru pada Salma ini. Kalau boleh kongsikan bagaimana ilham untuk menghasilkan, siapakah di sebalik lagu baru ini? Okey, lagu Atas Nama Cinta, penulis lirik dan juga komposer daripada Syaf Ramli dan juga Kenneth Saidin. Dan lagu ini sebenarnya saya dapat daripada tahun lepas. Tapi saya jadikan single untuk tahun ini sebab saya rasa waktu yang tepat untuk saya keluarkan single barulah. Faham. Okey, untuk sesiapa yang sudah mengenali Salma kan, bagaimana setakat ni peminat respon mereka terhadap lagu terbaru Salma ini? Alhamdulillah ramai yang share dan ramai yang suka. Saya rasa lagu ni banyak respon komen yang lagu ni sesuai untuk suara Salma. Sebab sebelum ni sama keluar lagu, diorang rasa macam ada je kurang. Tapi alhamdulillah lagu yang Atas Nama Cinta ni banyak yang bagi
komen positif. Faham? Yelah, sebab kadang-kadang lagu tu mainkan peranan juga kan. Betul. Sebab tak semua suara sesuai dengan lagu-lagu yang dibawa tu kan. Betul. Kadang kalau tak sesuai nanti jadi pelik lah bunyi. Betul. Dan saya suka lagu ni sebenarnya masa mula saya dapat lagu ni dia bagi saya lah. Kalau saya dengar mula-mula macam lagu ni sesuai untuk lelaki. Tapi apabila saya minta kepada komposer dia untuk ubah sedikit, biarkan ada part tu yang macam orang kenal itu Salma. So dapat, dan inilah hasil dia, dan saya pun berpuas hati dengan hasil yang komposer berikan kepada saya. Alhamdulillah, kita juga dapat melihat muzik video yang sedang disiarkan. Untuk peminat-peminat, dapatkah juga mereka menonton video muzik ini di YouTube dan platform-platform lain? Betul. Sudah pun ada di platform YouTube. Jadi anda boleh layari juga untuk memberi sokongan, like dan subscribe. Share banyak-banyak. Share dengan rakan-rakan anda. Dan menjelang tibanya Syawal ni, adakah terdapat apa-apa pengisian menarik untuk para peminat Salma nantikan? Macam ni? Untuk bulan puasa dan juga menuju ke Syawal. Ada program-program menarik yang telah disusun untuk Salma? Buat masa ni saya, sebab tahun ni yang sangat-sangat rasanya susah untuk saya handle sebab kita raikan Ramadan dan juga anak-anak saya mula bersekolah. So saya fokus pada anak-anak buat masa dulu. Sekarang. Faham. Yelah, anak-anak pun baru masuk kan. Betul-betul baru masuk. So tahun ni dia macam saya kena fokus pada family dulu lah. Betul. Tapi raya tu pun tak dinafikan juga, adalah juga pentingnya kan. Betul. Macam untuk lagu, dah lah anak nak masuk sekolah, nak raya dengan lagu baru dengan nak promote keluar kan. Betul. So orang ke promosi lagu baru ni macam mana sekarang? Ya, dia buat tour ke atau banyak buat cover ke, performance yang live ke? Buat masa sekarang saya banyakkan promo dulu dekat stesen TV, radio, dan sekarang saya tengok dekat TikTok ramai yang dah cover sebenarnya lagu ni. Alhamdulillah. So saya rasa memang sangat positif lah untuk lagu ni. So apa yang you rasa bila ada orang cover your song kan, original song tu dibawa dengan cara mereka tersendiri? How do you? Saya rasa macam terharu sangat, macam happy sangat sebab dia macam baru 2 hari 3 hari keluar, orang dah tahu, dah ingat lagu ni. Senang nak hafal kot. Faham lagu ni. Kami kena dengan taste tempatan lah. It's very melodious, menusuk jiwa, yang bermain dengan emosi, cinta, Cinta memang orang suka, betul tak? Suka cinta-cinta ni kan. Okey, you ada perancangan tak macam nak buat lagu sendiri ke? Saya pernah try, tapi saya tak ada kelebihan itu. Sebab bukan semua orang diberikan kelebihan seperti itu. Tapi saya mencuba, tapi ke laut. Jarang ada artis yang mengaku telah mencuba tapi ke laut. Ini adalah belajar daripada kesilapan. Mungkin sebab saya tak pandai main alat muzik. So saya tak ada ilmu untuk membuat lagu. Faham nak compose tu kan. You need to know the music notes sebenarnya. Susah sebenarnya. Susah. Siapa yang dapat ada bakat seperti itu memang sangat-sangat talented. Betul. Jadi, anda yang berbakat juga boleh hasilkan lagu seterusnya untuk Salma. Untuk dinyanyikan dengan suara Salma yang cukup unik. Jadi untuk peminat-peminat, di mana mereka boleh menonton video ini, di mana mereka boleh dapatkan lagu ini dan juga di mana mereka boleh ikut Salma? Okey, lagu ni boleh saksikan muzik video dekat YouTube Awam Music dan juga boleh stream di semua digital platform. Dan jangan lupa follow Salma dekat IG salma.asis ataupun Salma Asis Official. Okey, kena ikutlah sebab kalau nak tahu perkembangan terkini Salma kan, boleh tekan butang biru tu untuk mendapatkan maklumat-maklumat, show-show terkini, lagu-lagu terbaru dan mungkin sikit sebanyak tentang kehidupan peribadi Salma yang akan dikongsikan di Instagram kan. Adalah sedikit-sedikit kan? Kita. Peminat ni kadang-kadang nak tahu apa artis dia buat kan. Kalau tak menyanyi dengan anak-anak macam mana, garang ke tidak.
Okey, macam Salma sendiri kan, bila cerita berkenaan dengan tadi kita bawa topik Hari Raya sebenarnya. Dalam tu kita berborak sikitlah dengan Salma ni kan, peminat Salma Fashion Raya nanti. Fashion Raya lah, topik tu jangan boros lah raya semua kan, kena pada-pada. Apa pandangan Salma tentang bukan situasi raya kita sebab beberapa tahun lepas kita pandemik kan. Now baru kita macam nak slowly moving full force ke arah Hari Raya ni. Bagi saya betul lah tu, janganlah kita memboros sebab tahun sekali je raya. Lepas tu dah pakai, sekali simpan dalam almari. So macam bagi Salma cukup ada satu pasang baju untuk yang baru sajalah, yang untuk hari-hari macam hari kedua, ketiga tu kita pakailah baju yang dah ada. Sebab masih cantik lagi kan, kita pun selalu pakai kan. Betul. Kita semula trend-trend lama yang klasik. Kalau kita nak ada baju yang lain, baju yang lama kalau rasa tak nak pakai, kita pre-love. Betul. Pre-love boleh beli yang baru. Itu pun style orang sekarang kan. Spend sikit-sikit. Dapat balik return yang kita pre-love tu, kita kumpul dapat baju baru kan. Betul. Itu style orang sekarang lah. I mean, that's how girls do now. FYI parents. I suppose. I mean, that's good. Cara macam tu memang menjimatkan lah. Menjimatkan, betul. Dan membantu juga perbelanjaan seisi rumah. Jadi untuk musim raya kali ini, Salma beraya di mana? Saya 9 tahun ni memang saya beraya dekat KL, dekat Klang. Belum ada rezeki lagi untuk saya balik ke kampung halaman Tawau Sabah. Tapi kalau raya haji, insya-Allah ada rezeki saya balik. Faham. Yalah, orang kata beraya di perantauan lah kan. Betul. Tapi tak apa, sekarang ni teknologi I think boleh je raya digital. Ya. Kan? Video call sambil beraya. Betul. Mungkin dia punya feeling tu tak sama lah macam fizikal raya, but it's better than nothing. Lebih baik daripada tak ada apa-apa kan. So, macam kat kampung saya pun kalau bulan Ramadan, kita tak payah set alarm untuk nak bangun sahur. Kita kat kampung dah ada yang bangunkan kita nyanyi lagu sahur sambil main kempang. Dia keliling satu kampung. Really? Kampung ni? Which kampung? Tawau Sabah, semua kampung akan ada kumpulan yang bangunkan sahur. Daripada kumpulan apa? Kumpulan masjid ke apa? Atau memang komuniti? Kumpulan kampung. Contoh macam kampung saya Tawau. So Esbok Kampung Titingan. So kampung tu yang ada satu kumpulan yang akan round satu kampung untuk bangunkan sahur. Bagus So kita rindu benda tu sebenarnya. I know how it feels kan. Memang unik sekali ya. Kita tidak tahu ada keunikan ini. Dan untuk anda yang sedang menonton kami dari Tawau, terutama sekali dari kampung halaman, sila kirimkan love anda kepada yang merindui di sini. 9 tahun tak balik kan. Tapi raya haji akan selalunya akan balik lah. Selalunya ada rezeki untuk pulang kampung lah. Raya Aidilfitri je saya susah sikit nak ni. Faham. Komitmen, ada banyak komitmen. Faham. Tapi yang penting apa orang kata, ukhuwah sesama keluarga tu masih lagi kekal walaupun beraya di perantauan. Tak apa, kita doakan supaya insya-Allah tahun lepas ni sama boleh pulang berhari raya bersama dengan ahli keluarga berpuasa sekali. Okey, ringkas ucapan untuk peminat bulan puasa and then hari raya in advance. Silakan untuk selamat berpuasa, semoga ditingkatkan lagi ibadah kita untuk bulan Ramadan dan tak lama lagi rasanya dah tinggal berapa minggu, 2 minggu kita nak raya. Janganlah boros, selamat berbelanja, berjimat cermat. Okey, baik. Terima kasih Salma. Terima kasih. Bersama kita ni untuk kongsi berkenaan dengan lagu terbaru Salma dan juga perkembangan terkini Salma. Jadi ikuti Salma di platform-platform media sosial yang telah pun kita wawarkan tadi. Dan kepada para penonton kami, terima kasih kerana terus setia menemani kita sejak awal pagi tadi. Harapan kami semoga pelbagai pengisian yang disajikan akan membantu anda untuk buat pilihan yang lebih bijak menjelang musim shopping raya ini. Pilihan trend dan juga tentang bagaimana untuk berbelanja supaya bukan sahaja duit kita cukup tapi juga supaya kita happy di bulan Syawal nanti. Okey, baik, terima kasih untuk Salma sekali lagi juga penonton Selamat Pagi Malaysia sampai kita hari ini seawal jam 8 pagi tadi sehingga sekarang jam 10 pagi. Kita akan melabuhkan tiraian Selamat Pagi Malaysia dengan satu lagi video lagu daripada Salma juga. Jadi dengan itu kami mengundur diri. Saya Syuhada Arifin dan saya Terence Das. Terima kasih kerana setia bersama kami. Assalamualaikum dan selamat berpuasa semua.
agama